Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama sekali tuan-tuan, saya nak minta maaf di atas kekurangan dan juga serba kelemahan daripada penganjuran. Ini adalah kali ketiga dalam masa 2 tahun saya menganjurkan acara itu pun kejayaan ya. Saya menganjurkan acara sharing session secara eksklusif dan tertutup. Saya rasa ada beberapa orang saja yang memang menyertai daripada sebelum ini, Nurin antaranya, dan juga beberapa orang yang lain. Kebanyakannya orang-orang yang saya tahu mereka pertama kali hadir. Ini adalah antara sebab kenapa kami jarang menganjurkan acara yang sebegini, kerana kekangan dan juga cabaran-cabaran inilah. Kerana susah untuk kita nak buat satu acara yang lancar tanpa ada kekurangan sana sini. Dan Imran cakap dekat saya, dia kata, Faiz, saya balik daripada Turki. Dia memang duduk Turki. Saya pun tak tahu macam mana nak pujuk dia balik Malaysia. Dia kata, boleh tak kita buat event? Saya kata, boleh, jom, tak ada masalah. So, pertama sekali saya nak mulakan perkongsian ini dengan memohon maaf di atas mungkin ada yang tak makan lagi, mungkin ada yang belum dapat makanan dan minuman dan sebagainya. Dan kita memang mengenakan yuran untuk cover semua ini. Minuman sebanyak 2 kali, kalau nak tambah silakan, angkat saja tangan. Dan juga makanan pun disediakan. Kalau tak sempat makan, kita boleh take away. Okey, dan kita masih ada lagi dalam lebih daripada 15 orang sebenarnya yang tak datang. Saya tak pasti adakah mereka Google di tempat yang betul. Sebab saya dah hantar dekat email tu location kan, saya harap sangat-sangat mereka tak pergi ke cendana yang lain. Saya harap begitulah. Okey, so kita tak boleh nak tunggu, kita terpaksa mula. Okey, kita punya format mudah aja. Pertama, saya ada 3 peraturan yang saya selalu selitkan di dalam acara-acara yang tertutup sebegini. Pertama, dilarang malu bertanya. Jadi itu memang kita nak tekankan betul-betul, kerana ini dia sebenarnya bukan tazkirah maghrib. Walaupun nampaknya begitu, dia sebenarnya adalah sharing session. Dah isyak lah bang. Ada isyak. Dah jadi tazkirah isyak lah kan. Bererti dia haruslah ada 2 hala dalam kita berinteraksi. Saya akan bagi saya punya perkongsian tak lebih daripada 20 minit. Kemudian kita akan buka sedikit soalan. Kemudian Imran akan bagi perkongsian dia pun tak lebih daripada 20 minit. Jadi kami berdua hanya akan bercakap sekurang-kurangnya 40 minit gabung saya dengan Imran. Selepas itu kita akan berinteraksi dan juga kita akan attend apa saja soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau tak ada soalan tapi ada cerita nak dikongsikan, silakanlah. Sebab kadang-kadang soalan tak ada tapi cerita ada, silakan. Sebab saya tahu di ruang-ruang yang sebegini mungkin cerita-cerita itu tak pernah keluar sebelum ini, dan ini adalah ruangnya. Itu nombor 1 peraturannya, jangan malu bertanya dan juga bangun untuk bercerita. Nombor 2, di sini adalah ruang selamat ataupun safe space secara psikologi dan juga emosi. Bererti apa saja cerita yang keluar dekat dalam tempat ini, tidak ada orang yang saya halalkan untuk membawa cerita itu keluar tanpa keizinan pemilik cerita tersebut. Faham ke? So, kalau ada cerita-cerita yang agak sensitif, yang agak emosional, yang agak sedikit daripada personal side, saya minta supaya kita hormat privasi itu dan biarlah ia tertanam dan juga tersandar dekat tempat ini sahaja. Kecuali kalau seandainya pemilik cerita benarkan, maka kita boleh keluarkan. Dan kemudian yang ketiga, yang paling penting, tolong selesakan diri secara emosi dan juga secara fikiran dan juga secara fizikal. Kalau rasa macam rapat sangat tu, kena jarakkan sedikit. Sebab kita nak cakap tentang jarak. Jadi jarakkan diri anda, kerana kalau dekat sangat kadang-kadang dia rimas. Okey? Selesakan diri, sebab walaupun tempat ni nampak macam sempit, tapi masih ada ruang yang boleh diisi. Okey? Yang 3 ni tak boleh nak buat apa dah lah. Orang memang kena stay sini je lah. Okey, boleh ke? Boleh ya? Okey, jangan segan-segan nak minum, bunyi kuat sikit tak apa. Tidak akan ada siapa yang judge anda untuk makan dan juga minum. Okey, jangan risau, jangan segan-segan begitu. Okey, Imran ready? Saya start dulu lah, sebab malam ni saya nak banyak bagi dekat Imran. Sebab dia nak balik Turki dah, tak lama dah. Saya tak tahu macam mana nak pujuk dia balik Malaysia ni. Okey, saya akan start dulu. Saya sebenarnya dah lama tak buat event macam ni. Tapi bila ada Imran, saya rasa terbuka dan rasa teruja nak buat. Sebab saya rasa sekurang-kurangnya ada 2
perspektif yang berbeza. Hari itu Imran datang ke pejabat, kami bersembah lah macam-macam. Kami sembah tak pernah ada topik, dah lupa bertanya apa khabar pun. Entahlah apa yang kita sembangkan, tanya dia pergi pasal padang pasir dan sebagainya. Dan kemudian kita berbincanglah berkenaan dengan apakah acara yang sesuai untuk kita buat. Saya memang sekarang ni dalam fasa untuk study pasal jarak. Sebab tu saya buat, tuan-tuan akan dapat mini majalah Zain tu. Zain tu tahu kan, daripada magazine, tapi tak besar, tak panjang, tak tebal, jadilah Zain. Sebab tu dia panggil mini majalah. Dan saya tak jual, walaupun ramai yang minta jual, sebab terlalu tak berkualiti dari segi kertas. sebab yang tu saya kata dekat TIS, saya kata hantarlah print, saya nak bagi free je sebenarnya, sekadar dapatan-dapatan awal, sebab kajian dan juga proses itu masih lagi pramatang sifatnya. So sekarang memang dalam fasa itu, saya dalam fasa untuk belajar mencari apakah sebenarnya perspektif-perspektif tentang jarak. Kenapa hal ini tiba-tiba datang dan menghantui saya? Kerana banyak perkara. Pertama, ketika saya menjalankan projek-projek membantu mendanai pesakit-pesakit mental, selalunya kita akan ada proses untuk kita bertemu dan juga bertanya kepada orang yang memohon, supaya kita tahu verifikasi adakah beliau memang memerlukan. Dan biasalah, setiap kali saya jumpa orang, saya akan dengar cerita, dan setiap orang ceritanya takkan pernah sama. Ada orang dia datang dekat saya, Cik Faiz, saya dah beli tentang pergi. Maksudnya saya memang kena bercerai lah dengan suami saya kan. Allahu Akbar. Takkan saya nak kena menanggung tanggungjawab itu? Saya kata tidak sebegitu kan. Ada juga yang kerja, adakah saya kena berhenti? Jadi bila saya tulis buku tentang pergi dan bercakap tentang pengunduran diri, saya selalu didatangi dengan soalan-soalan, adakah se-ekstrim itu tindakan-tindakan dan penyelesaian yang wajar untuk kami ambil di situasi-situasi kami. Dan ia menyebabkan saya terpaku sebab saya tak ada jawapan. Sebab setiap cerita, setiap pergelutan, konteksnya berbeza, dan peristiwa itu pun berbeza. Tragedi itu dampak kepada seseorang berbeza dengan dampak kepada emosi orang lain. Jadi dia berbeza sangat-sangat. Kemudian saya balik, saya tak boleh duduk diam bila saya tak boleh menemukan setidak-tidaknya keseimbangan penyelesaian kepada semua ini. Apakah titik tengahnya? Takkan semua orang yang menderita ni terus menderita. Takkan semua orang yang ada ibu ayah yang NPD ataupun Narcissistic Personality Disorder terpaksa berhadapan sampai ke hujung usia kan? Adakah tidak ada cara lain? Dia stuck dalam kepala saya sebab mental turbulence, there must be some way out. Dia tak boleh dibiarkan begitu, sebab Tuhan tak mencipta satu orang manusia berada dalam satu lingkungan masalah sampai bila-bila. Manusia diciptakan dengan fitrah untuk mencari jalan keluar. Sebab itu saya selalu tekankan, it's not about how, it's about why. Selalu orang mencari macam mana kami nak keluar, macam mana kami nak keluar, tapi the question kadang-kadang tak betul. Jawapannya adalah pada why. Kenapa kita nak keluar? Semua orang akan ada tendensi untuk mencipta dan juga mencari penyelesaian. Kadang-kadang dia cuma perlukan sedikit keteguhan perasaan, itu sahaja. Dan saya balik dan saya duduk diam dalam bilik membaca, sehinggalah ketika saya sedang membaca buku Muhammad Martin Lim sampai ke part hijrah, antara kelebihan Martin Lim saya cerita sikit. Dia menulis buku Muhammad ni sekitar 1920-an macam tu, ketika mana kesan-kesan perang menyebabkan orang dah mula tak percaya Tuhan. Bukan tak percaya kewujudan Tuhan, cuma tak percaya yang Tuhan akan bantu kita. Dekat itulah lahirnya karya-karya seperti Albert Camus dan Russell yang cuba untuk bawa satu naratif bahawa yalah Tuhan ada tapi kita masih perang. You know, that kind of narrative kan. Dan Martin Lim sebagai orang yang sedang belajar dan juga sedang study pasal sirah, dia bertanggungjawab untuk memberikan harapan semula dengan menulis cerita Muhammad. Jadi dia bukan tulis cerita untuk orang yang dah kenal Nabi Muhammad, dia tulis cerita untuk orang yang tak kenal tapi mengenali Muhammad dengan cara yang baru, iaitu sebagai insan yang penuh harapan. Jadi dalam bab hijrah, Martin Lim diceritakan ketika mana sejarawan-sejarawan daripada tradisi keilmuan Arab, baik Al-Mubarak Furi, baik Ibnu Ishaq, baik Ibnu Kasir, sentiasa meninggalkan ruang kosong apabila
kita bertanya kenapa Nabi kena hijrah selain daripada arahan Allah. Matiling tidak membiarkan ruangan itu kosong. Dia menjawabnya. Dia kata kerana Nabi sudah pun berdepan dengan situasi yang Nabi berdepan dengan total rejection, penolakan secara total. Sosial menolak Nabi, masyarakat menolak Nabi, keluarga menolak Nabi, keadaan menolak Nabi. Tidak ada hati yang terbuka untuk menerima dan mendengar sedikit pun ungkapan daripada seorang Muhammad. Tidak ada ruang untuk Nabi berada di situ, walaupun itu adalah tempat Nabi membesar dan juga mendewasa. Akhirnya apa berlaku? Tuhan tidak akan membiarkan Nabi berada di situ selama-lamanya. Maka arahan untuk hijrah itu turun. Kita pelik sebab ketika mana Tuhan juga berkuasa untuk mengubah hati orang, untuk membiarkan adalah Nabi boleh, takkanlah tak boleh jumpa dengan Abu Lahab, kan? Jumpa dengan Abu Lahab, bincang elok-elok, boleh tak kita coexist dekat Mekah ni? Kami buat apa yang kami percaya, korang buat apa yang korang percaya, kita slow-slow hidup bermasyarakat. Tapi tak, Tuhan tak takdirkan sebegitu, dan Tuhan tak arahkan sebegitu. Tuhan kata dekat Nabi, hijrahlah kamu. Dan hijrah pun berlaku. Dan hijrah berlaku kerana wahyu dan juga kerana faktor-faktor lain. Tapi yang paling menarik, Matiling menyebut bahawa ia adalah satu penolakan yang total. Jadi bila kita berdepan dengan total rejection, psychologically, even intellectually, idea kita dah tak diterima, dah tak relevan, it is okay untuk kita mengambil jarak. Tapi adakah Nabi putus hubungan dengan saudara dia dekat Mekah? Tidak langsung. Adakah Nabi terus melupakan apakah situasi dan juga isu-isu di Mekah? Tidak. Bahkan sahabat bercerita, setiap kali kafilah pedagang nak pergi ke Mekah, mereka akan singgah dekat Madinah, dulu dikenali sebagai Yasrib. Dan mereka akan bertanya, Nabi akan bertanya, macam mana Mekah, macam mana ahli keluarga-keluarga di Mekah dan sebagainya. Sebab nak tahu update. Waktu tu tak ada Facebook kan. Artinya memutuskan hubungan bukanlah satu benda yang kita kena buat pun. Tak perlu putuskan hubungan, tetapi mengambil jarak itu sihat. Walaupun jarak itu adalah jarak yang fizikal, tidak semestinya jarak yang emosional. Contoh, bila orang tanya saya, boleh ke Cik Faiz kalau saya keluar kerja kejap daripada family saya, yang agak pada pandangan dia agak menekan dan juga merendahkan dia, saya kata tidak ada masalah. Yang ekstrim itu adalah bila kita nak putuskan hubungan. Dan ini sedikit cabaran daripada western psychology yang membudayakan ini. Get out of your house, kata mereka. Maksudnya bagi barat, keluar dan meninggalkan keluarga itu adalah satu perkara yang sihat. Bahkan saya membaca satu psikologis, Dr. Annabelle, dekat Twitter. Dia psikologis. Dia kata it's okay to not forgive your family. Dia bercanggah sedikit dengan value kita. Pada pandangan dia itu untuk menyelamatkan banyak keadaan, itu pandangan dia lah. Tapi untuk kita, dia agak ekstrim. Kita masih ada tanggungjawab itu. Itu baru satu. Dan saya menghuraikan sedikit sebanyaklah dalam buku Zeiss tentang jarak. Tapi ada lagi pendetilan yang saya sedang study. Contoh, kenapa ketika mana Nabi berdepan dengan tahun-tahun kesedihan, Nabi kehilangan pakcik dia yang dia sayang dan juga protektor dia. Dulu tak ada siapa berani sentuh Nabi kerana ada Abu Talib. The concept of wali, protector is very important. Kemudian Nabi kehilangan isteri yang dia sayang. Allah bawa Nabi keluar daripada Mekah dan naik ke langit, Isra dan Mi'raj, untuk kita terima solat. Jadi solat tu kita terima dalam keadaan kita sedang bersedih. Nabi sedang bersedih, maka solat itu datang untuk merawat kesedihan. Dia bukan hanya sekadar kewajipan, tapi kita kena faham latar itu. Ketika mana kita sedang bersedih, ketika itulah Allah hadiahkan kepada kita solat, untuk kita pulang direct kepada Tuhan. There is no third party yang boleh ganggu hubungan kita dengan Tuhan dalam solat tersebut. Itu yang menarik adalah tentang solat. But itu hanyalah sekadar sebahagian. Tapi yang saya tertariknya, Tuhan menjarakkan Nabi sekejap daripada Mekah, pergi bertemu dengan orang-orang yang ujian yang lagi besar daripada itu, iaitu para Rasul, kemudian naik ke langit, direct jumpa Tuhan. Kemudian selepas itu terus berhijrah. Dia bukan lama tau, dia adalah tahun-tahun yang sangat gelora bagi seorang Muhammad. Kemudian berhijrah. Jadi penjarakan itu berlaku secara berlapis-lapis. Pertama, menjarakkan emosi kamu.
Yang kedua, jarakkan spiritual kamu daripada pergolakan ini, daripada masyarakat yang menolak kamu. Yang ketiga, yang last sekali, jarakkan secara fizikal. Terus pergi ke Madinah dan mulakan semula apa yang kamu nak mulakan. It's okay to distance ourselves daripada satu tempat dan memulai semula apa yang kita sekarang tak mampu nak mulakan. So itu adalah dapatan-dapatan awal saya. Dan saya berharap supaya bila orang datang kepada saya menceritakan masalah yang sangat-sangat ekstrim, dan dalam masa yang sama dia tahu bahawa memisahkan terus dirinya dengan masalah ataupun keadaan ataupun orang tidak menyelesaikan masalah. Jadi dia perlu buat apa? Maka di sinilah datangnya konsep jarak. Di sinilah datangnya konsep jarak yang kita kena faham secara psikologi ia sihat, dan secara agama dia diterima. Ada unsur kesederhanaan dekat situ, ada unsur keseimbangan dekat situ. Maka itulah datangnya tajuk kita pada malam ini, iaitu tentang jarak. Dia bukan sains. Dia bukan sains space apa. Ada orang tanya saya, cerita pasal sains ke? Bukan. Oh, kalau cerita pasal sains tak habis pula satu hal pula. Saudara Imran Zaki akan bercerita tentang konsep space, sebab itu kajian dia. Sebab tu kami nak buat. Kami kebetulan bertemu di satu persimpangan yang sedang study masing-masing yang tak ada kaitan dengan diri sendiri, tapi saja nak study. Saya berdepan lah dengan situasi-situasi itu orang lain kan, tapi yang menariknya kami sedang bersama dalam satu garis masa yang sedang belajar tentang topik itu. Itu bab jarak. Manakala space lain. Space artinya bila kita harus membina sedikit sempadan. Jarak kan, ruang itu kita kena buka. Jarak kan kita pergi, kemudian kita mula untuk membuka ruang buat kita sendiri, mencipta ruang untuk diri kita sendiri. Yang itu nanti Imran akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu sahaja pengenalannya. Rasanya dah 20 minit dah ni. Kan? So saya rasa untuk saya itu adalah perkongsian daripada saya. Saya akan raikan soalan sebentar saja lagi. Kalau ada soalan tentang jarak, diadu-adukan. Kalau ada soalan berkaitan dengan hal-hal lain yang boleh saya jawab. Tapi jangan tanya saya benda-benda berkaitan dengan electrical, jangan. Benda yang kaitan dengan benda-benda ni jangan. Cukuplah tuan-tuan tanya sedikit sebanyak tentang konsep-konsep refleksi agama dan sebagainya. Kita boleh usahakan, insya-Allah. Okey. Setakat itu daripada saya serahkan sedikit untuk ruang kepada Imran Zaki untuk sesi beliau. Dipersilakan. Sesegera itu. Ha? Sesegera itu. Sesegera itu, ya. Alhamdulillah. 20 minit ni. Rasanya dah lepas dah 20 minit. Tak lepas kan? Okey, silakan Imran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lipat sama-sama pada malam ni dalam sesi yang sangat peribadi, sangat kecil ruangnya. Dan Faiz, waktu kami berbual baru ni, kami memang jenis orang yang berbual, dia tak jumpa jalan. Dia tak tahu mula kat mana. Dan kami antara orang yang sentiasa senang distract dengan semua benda. Baru ni saya bawa topik distraction dalam satu kafe punya perbincangan. Dan akhirnya bila saya bual dengan Fakrul, saya bual dengan Fakhri pun ada juga, saya bual dengan Faiz, dan saya terpaksa akui saya antara orang yang paling distract dengan semua benda. Yang kalau let's say baru ni saya pergi kuliah dekat Maghrib, dekat masjid pun, saya dah bawa satu cerita, dibawa ke masuk cerita lain, dan saya dah tak jumpa dah kat mana saya cerita tadi. Senang sangat, dia macam tak mindful lah hidup ni. Tapi akhirnya saya mula fikir berkenaan dengan benda tu, iaitu kenapa kita senang distracted. Kenapa kita senang macam putus. Kita pergi ke satu tempat, kita tak jumpa, akhirnya kita nak apa sebenarnya. Sama lah macam contohnya orang yang macam kita habiskan masa dekat Netflix untuk mencari movie sebanyak 30 minit. Kita tak jumpa lagi movie tu 30 minit. Tengok sikit habis, tengok sikit habis, tengok sikit habis. Tak habis pun sikit je lah, kita rasa tak best. Kemudian kita berpindah dan akhirnya tak selesai. Kita distracted, kita rasa macam kita nak apa ya sebenarnya. Ataupun kita masuk ke pasar, kemudian kita pergi berjalan, kita suka buah ni, kita ambil makanan ni, kita makan ni. Rupanya akhirnya kita perlukan satu atau dua je. Tapi kita distracted dengan pilihan yang terlalu banyak. Pilihan yang banyak ni telah menyebabkan kita letih, kita penat, dan akhirnya kita confused, kita nak apa sebenarnya. Dan hidup ni telah menyebabkan terlalu banyak benda yang berlaku dalam hidup, termasuklah kegagalan kita, rejection yang kita terima,
memori-memori buruk yang kita terima, akhirnya kita ada kekeliruan dalam kita define diri sendiri. Dalam Maulidur Rasul ini, saya banyak mengambil ruang untuk melihat kembali bagaimana Nabi SAW menanggapi semua kehilangan-kehilangannya. Bila kita lihat balik kehilangan Nabi SAW, antara satu contoh, Nabi waktu diturunkan surah Al-Kawthar, iaitu waktu tu hilang anak sama ada Kasim atau Abdullah. Dia ada perbezaan pendapat, tapi saya lupa perbezaan pendapat yang paling kuat. Tapi waktu kehilangan tu, semua orang ejek Nabi SAW, sebut Batara Muhammad, Batara Muhammad. Kemudian turun surah Al-Kawthar, Inna a'tainaka al-Kawthar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, infinity. Banyak sangat nikmat yang kami berikan kepadamu, jadi kamu kena belajar untuk melepaskan dan berkorban. Sebab tu pada ayat kedua tu, fasalli li rabbika wanhar, tunaikanlah salat. Salat ni satu kerehatan. Sebab tu ramai sahabat ataupun Nabi sendiri dia bagi tahu dekat Bilal, rehatkanlah kami dengan salat. Salat tu sendiri ialah satu ruang yang ditinggalkan semua orang. Kita lepaskan semua orang, kita ambil ruang sendiri, kita bersama dengan Tuhan je. Sebab tu salat ni ialah satu rehat. Kita bagi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang besar masalah kita semua tu, itu semua sebenarnya kecil, Allah lagi besar. Itu satu ruang yang kita diberikan hadiah oleh Allah SWT kepada kita, untuk kita ambil ruang untuk berehat. Dan kemudian wanhar, berkorban. Maksudnya belajar lepaskan. Sebab ada banyak benda yang Allah nak bagi dalam hidup kita, tapi kita kena belajar lepaskan, kena belajar tinggalkan, kena belajar pergi, kena belajar untuk tidak ada attachment yang kuat dalam banyak benda. Bila kita tengok Nabi SAW, kehilangan yang Nabi terima banyak, daripada kecil sampai besar. Biasa bila kita terima kehilangan yang banyak dan rejection yang banyak, kita akan mula define diri kita sebagai orang yang gagalis dalam percintaan. Mencuba begitu banyak ruang-ruang percintaan, tidak berjaya, akhirnya kita terus define diri kita sebagai orang yang mungkin tidak akan berjaya lagi dekat mana-mana relationship. Ataupun percubaan dalam bisnes, ataupun apa-apa percubaan yang kita rasa kita cuba dan benda tu kita tak capai, maka kita akan lihat itulah diri kita. Nabi SAW, bila kita tengok, ya memang Nabi bermula sebagai orang yang sukar, tapi Nabi naik menjadi seorang yang kaya. Mahar Nabi kepada Khadijah tinggi 20 unta, 20 ekor unta. 20 ekor unta. Satu ekor unta apa Zan? Ada RM4,000, RM3,000 kali lah, 20 kali 3. So kalau orang cakap mahar tinggi sangat tu, tak ikut Nabi. Nabi memang mahar tinggi sebenarnya. Tapi sebab Nabi kaya lah, Nabi ada duit. Nabi memang orang yang dia dealer dalam bisnes. Sebab tu ada riwayat juga tunjuk yang sebelum sampai dekat tempat nak berdagang tu, tempat market dia nak sampai tu, barang dah habis. So dia memang orang yang bawa produk, tapi dia cari market, dia cari tempat, dia cari customer, dia cari semua benda yang melibatkan bisnes. Tapi bukan produk dia, produk daripada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dia menikah, jadi duit dia banyak. Jadi dia kahwin dengan Khadijah dalam keadaan dia ada harta yang sangat banyak, tetapi tanpa menolak, dia ada rasa kesunyian dalam hatinya. Dia bermula daripada dia lahir, orang tak nak dia. Halimatus Sa'diyah ambil dia dalam keadaan dah tak ada siapa nak dia. Halimatus Sa'diyah terpaksa ambil dia, sebab Halimatus Sa'diyah datang lewat dan dah tak ada orang dah. Tak apalah, takkan nak balik tangan kosong. Ambil lah dia. Lepas tu tengok rupanya ada keberkatan, banyaklah rezeki yang dia dapat. Patutnya biasanya duduk dekat perkampungan selama 2 tahun. Sebab itu memang standard orang Arab, dia orang tak boleh nak duduk dekat kota, sebab takut dia orang makan makanan bercampur. Dia dekat kota ni macam ala kita dekat KL, pisang goreng, letak cheese, letak coklat, bakar ni. Kalau kita kat kampung, dia paling pergi pun kita ada pisang goreng. Maksudnya dia makanan lebih terjaga. Sebab tu orang Arab, kalau budak-budak memang kita akan bawa pergi ke kampung untuk dia hidup, sebab dia akan hidup lebih lama dan lebih sihat berbanding yang duduk kat bandar, dia akan senang sakit. Jadi tapi Nabi dia duduk 2 tahun, kemudian Halimatus Sa'diyah cakap ke Aminah dia nak jaga sampai 5 tahun, nak jaga lagi. Tapi lepas 5 tahun tu yang dia kena bedah tu, Halimatus Sa'diyah rasa macam mampu aku ni. Kan berlaku kes ni
jaga anak orang ni. Pulang lah, dia pulang duduk kat Aminah meninggal, ibunya meninggal. Lepas tu tinggal dengan Abdul Muttalib, atuk dia meninggal. Tinggal pula dengan Abi Talib. Kat sini dia start hidup dia kaya sikit. Abi Talib ni pakcik yang baik, ada bisnes tapi tak berapa kaya sangat. Kita kan ada orang yang buat bisnes tak berapa nak menjadi sangat, tapi dia suka bagi hutang kat orang lain. Ini orang ni contohnya, Abi Talib. Sebab tu dia boleh jadi tulang belakang orang lain tau. Sebab semua orang senangi dia, tapi dia sebenarnya tersakiti jugalah, tak ada duit. Dia tersakiti juga, tapi semua orang senangi dia. Sebab tu bila dia pertahankan Muhammad, so tak ada siapa boleh kacau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bila dia kehilangan, dia dah start kehilangan, dia dapat wahyu, dia rasa risau, dia rasa takut. Kat situ dia start, dia kata qad khasyitu ala nafsi, aku risau keadaan diri aku. Saya pendekkan cerita, terus cerita pasal kehilangan dia sedikit. Dia mula hilang Abi Talib. Kurang sebulan daripada tu Khadijah radhiyallahu anha. Waktu tu juga lepas tu dia pergi Taif dulu. Pergi Taif dah baru hilang ni. Sebab dah rasa macam dah tak mampu dah hilang, orang pun ejek. Dah tak ada orang yang boleh kontrol ataupun jaga dia punya tempat dekat Mekah ni. Dia rasa macam nak cari tempat baru. Dia mulakan dengan Taif sebelum pergi ke Madinah. Dia mulakan dengan Taif, jalan dengan Zaid. Balik tu kocak darah dia. Dalam satu riwayat, kasut dia ni darah tu berkocak. Jadi kalau kita boleh bayangkan macam mana kasut tu darahnya boleh berkocak, maksudnya macam mana badan Nabi koyak. Badan Nabi koyak, muka Nabi koyak. Lagi Zaid dia pertahankan Nabi kan. Zaid lagi teruk sebab dia cuba untuk tahan. Badan belakang dia tu koyak sebab dia tahan. So masing-masing balik dalam keadaan berdarah, dah kena reject. Saya duk fikir macam ni, bila balik kadang-kadang orang panggil pergi kuliah ke, pergi ceramah ke, dia macam kita dipanggil, kita sama-sama lepak, kita diberi ruang untuk bercakap. Zaman Nabi, waktu Nabi nak mula sampaikan benda tu, Nabi nak sampaikan benda yang real, benda yang bagus, benda yang kamu perlukan benda tu. Tapi tak ada siapa nak dengar, tak ada siapa bagi ruang selamat untuk Nabi untuk cakap. Tak ada siapa bagi ruang tu. So Nabi mula, kita cerita sikit pasal Nabi ni sebab Maulidul Rasul, dia ala-ala kita sama-sama renung. So bila Nabi SAW balik tu, kita pun tahu yang malaikat kata nak runtuhkan tempat ni, nak hempap semua generasi ni. Dia kata jangan. Kemudian ada satu doa yang sangat aku menyebut dengan kelemahan yang ada pada hati aku. Boleh tengok Martin Lings punya, kalau tengok terjemahan tu memang terjemahan yang best. Disebut pasal kelemahan dia, kemudian dia balik. Surah Yusuf waktu tu, ruang ni antara ruang yang surah Yusuf turun, yang mana cerita pasal ruang. Menarik. So kita cerita pasal ruang ni. So Nabi SAW terima banyak sangat pemergian orang, rejection orang. Sampaikan bila dekat era Madinah, saya banyak pergi gerak terus pula ke Madinah. Ada satu hadis yang diriwayatkan, Abdul Rahman dia tanya dekat Nabi SAW, waktu tu Nabi menangis sampai air mata dia mengalir macam ni, menitik-nitik. Dia kata, kau pun menangis ke wahai Rasulullah? Dia tanya macam tu. Sebab Nabi waktu tu baru kehilangan Ibrahim. Anak Nabi ada 7 orang. Anak last dia yang lelaki ialah Ibrahim, lahir dekat Madinah. Yang lain semua anak Khadijah. Semua anak Khadijah. So semua anak Khadijah ni, anak-anak Nabi, seorang je, Fatimah je yang berjaya hidup sampai Nabi wafat. Semuanya meninggal di depan mata Nabi. Nabi menyaksikan pemergian mereka. Daripada 2 lelaki tu, waktu Nabi sendiri melihat waktu tak sempat nak merangkak, kecil lagi. Tapi Ibrahim ni dia dah start merangkak, nak berdiri dah. So dia dah start nampak 2 lelaki yang tak berjaya ni, akhirnya ada seorang lelaki yang tiba-tiba dah start merangkak, tiba-tiba meninggal. Dan Nabi menangis teruk sangat. Ibrahim tanya, dan antara sebab-sebab antaranya ialah sebab orang besar pun menangis ke? Persoalan macam tu. Orang besar pun menangis, macam ada perasaan seteruk ini ke? Selain tu juga, pemahaman kita kepada soalan Abdul Rahman ialah berkaitan dengan dia kan dah lalui banyak kehilangan. Anaknya dah banyak hilang, isteri dah hilang, orang yang menyebabkan dia bertahan dekat Mekah selama ni pun dah hilang, ibu ayah dah hilang. Takkan menangis seteruk ni juga?
Takkan perlu ruang sebegini juga. Kemudian Nabi kata, innal ain tadma' wal qalb yahzan. Sesungguhnya mata ini mengalirkan air mata dan hati ini bersedih. Hati ini memang bersedih. Tapi lidah ini tak akan mengatakan sesuatu yang Allah tidak redha. Sesungguhnya pemergianmu wahai Ibrahim sangat mendukacitakan kami. So Nabi SAW mengajarkan kepada kita, walaupun dah menerima banyak sangat kehilangan, Nabi masih seorang yang masih ada sunyi, masih ada sedih yang begitu tersimpan di dalam. Dan kita balik kepada perbincangan, surah ini turun ketika mana Nabi SAW memerlukan ruang untuk melihat semua benda. Surah Yusuf mengajarkan banyak hal, dan salah satu hal yang besar ialah mengajar tentang ruang. Bila kita lihat, saya akan tengok kepada beberapa benda, berbahagian sahaja yang kita boleh refleksi sama-sama. Sebab ialah macam Faiz cakap tadi, bila orang tanya pasal nak pergi je ke daripada orang lain kan, macam bila baca buku tentang pergi nak bercerai terus ke, ataupun ialah kita tak tahu suasana keadaannya, mungkin itulah yang wajar. Tapi kadang-kadang pada kita itu agak ekstrim dan mungkin ia tidak seimbang. Saya pun tertanya-tanya juga, macam mana kita nak nampak keseimbangan? Di satu sudut kita akan lihat orang akan menyuruh, maafkan je lah, lepaskan je lah, benda dah pergi ni. Di satu sudut kita akan lihat satu ekstrim yang tinggalkan je, tak payah dah jaga hubungan silaturahim, dah tak payah bagi ruang langsung, dah pergi je. Macam yang barat banyak berikan, termasuk daripada psikologis mereka. So di mana jalan tengah? Islam ini dia menunjukkan macam Al-Quran sendiri, dia sifat dia Al-Mizan, dia penyeimbang. Dia membawa kita kepada dua ruang yang kita tidak ekstrim daripada mana-mana satu bahagian, yang kita akan sentiasa mula memikirkan secara matang dan secara jujur apa sebenarnya yang kita lalui, salahnya datang dari kita atau dari dia, dan kita akan mula merenungkan semuanya secara besar, skala besar. Sebab bila kita tengok balik, di dalam Al-Quran ada ayat menyentuh tentang la tahzan, jangan menangis. Tetapi dalam surah yang menyentuh berkenaan dengan surah Yusuf ini juga menyebut berkenaan dengan Nabi Yaqub yang menangis sampai buta matanya, wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kazim. Dia menangis buta matanya sampai dia telah buta matanya, telah putih matanya, maksudnya buta lantaran kesedihan dia, dan dia ialah orang yang memendam rasa. Fahuwa kazim. Kazim ni, kazama ni macam unta kalau dia makan sesuatu dia tersekat, so dia tak ada ruang udara. So macam itulah menggambarkan orang yang memendam rasa, tak ada ruang udara yang keluar sebab dia menyimpan sesuatu. Menarik bahasa Arab ni kan. So bila kita tengok balik, dia ada dua ekstrim, yang satu kata jangan sedih ataupun cuba atasi kesedihan tu. Di satu lain pula Allah meraihkan kesedihan sampai kita lihat sakit pun Allah raih juga. Di satu ruang kita melihat Allah kata la takhaf, jangan takut, la khaufun alaihim, orang-orang beriman ni tiada ketakutan yang mendominasi ke atasnya. Tetapi di satu pihak pula kita nampak Nabi Musa sebagai contoh, dia takut nak jumpa Firaun, dia luahkan dekat Allah, takut nak jumpa. Padahal dah cakap dengan Allah, dah jumpa dengan Allah tu, tapi rasa dia masih ada rasa. Dah lalui macam-macam dah perjalanan hidup dia, tapi masih ada rasa takut. Dan Allah tak kritik rasa takut tu, Allah bagi teman. Sebab tu Nabi Harun jadi teman. Nabi Harun ni abang kepada Nabi Musa. Ada Nabi yang dijadi Nabi sebab wahyu turun pada dia, ada Nabi yang jadi Nabi sebab permintaan Nabi lain. Salah satunya ialah Nabi Harun, ialah permintaan dari Nabi Musa. Jadi Nabi Harun ni abang kepada Nabi Musa. So bila kita tengok, dia ada keseimbangan dekat situ tau. So bila kita tengok dalam surah Yusuf misalnya, Yusuf sendiri, surah ini bermula dengan mimpi seorang Yusuf yang mendapat ruang dari ayah dia untuk bercerita apa saja. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia bagi tahu pasal ayah dia mimpi sesuatu. Kalau seorang anak dia boleh cerita dekat ayah dia pasal mimpi, maksudnya dia memang sentiasa dapat ruang untuk bercerita apa sahaja. Kita tak cerita mimpi kita kat siapa-siapa. Dia memang sentiasa, dan dia panggil ayah dia ya abati, ayah, papa. Yusuf sayang kat papa. Yusuf nak cerita satu benda. Tadi Yusuf mimpi sekian. So ya abati tu maksudnya Yusuf sayang papa. I love you kat situ, abati. So kita tak akan sebut seorang anak, dia kadang-kadang bila dah dia mula membesar, kadang dia tidak akan sebut I love you tu, melainkan seorang ayah dia kena cakap I love you dulu. Seorang ibu dia akan cakap I love you sendiri.
So ayah tu sendiri telah membina ruang kepada anak-anaknya rasa disayangi. Tapi ada orang yang diberi ruang, macam abang-abang Yusuf juga diberi ruang, sentiasa diberi ruang, tapi mereka membina tembok. Saya cuba untuk memahami bagaimana kita nak faham apa yang berlaku pada abang-abang Yusuf. Sebab Al-Quran kadang-kadang dia akan cerita dekat bahagian-bahagian tu je. Saya tu cari background story dekat situ. Maka kita membuka Bible. So saya mula untuk belajar membuka Bible, memahami apakah latar belakang kat situ, dan saya rasa dia mungkin bila dibincangkan kembali, dia ada isu generational trauma, iaitu rasa tak suka kepada satu orang kerana ada masalah generasi, iaitu abang-abang Yusuf ni dia datang daripada ibu lain, Bunyamin dan Yusuf datang dari ibu lain. Ibu ni dia tak suka dengan ibu ni. Salah satu caranya lah dia memang hasut dekat anak-anak dia, cakap dia, tengoklah Yusuf tu, tengoklah ibu tu memang satu perangai. Kita kan kadang-kadang kita ada benci dekat satu orang lantaran ibu kita ada masalah dengan ibu dia. Kadang-kadang benda tu dia ada common sense dia, ataupun dia kadang-kadang dia make sense. Kadang-kadang. Contoh, saya pergi Bosnia tahun lepas, jumpa dengan seorang kawan dekat sana. Saya cakap, boleh baik tak dengan kawan Serbia? Dia kata, gila orang baik. Cakap, okey, kenapa? Sebab saya nampak tu benda tu generational trauma. Benda datang daripada mak dengan ayah mereka. Dia kata, kau tahu tak makcik aku kena rogol dengan dia orang? Saya nampak benda tu make sense. Kebencian kepada benda tu, sebab benda tu dia macam susah nak dimaafkan. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah, Serbia, kan diorang ada perang saudara dekat Bosnia. Bosnia, Croats, diorang dulu satu negara. Tapi dia ada negara Serbia juga, dia ada negara Croatia juga. Tapi dia ada juga yang duduk satu negara. So bila diorang duduk satu negara tu ada perang saudara. So Serb ni diorang memang lawan, diorang ni perang saudara. Diorang lawan perang saudara. Bila lawan perang saudara antara, yang ni Nazi pun tak buat, dia ada pusat untuk rogol Bosnian punya woman. Dia ada pusat. So siapa-siapa Serbia punya tentera, mereka memang boleh masuk ke pusat tu, dekat bahagian tu dia ada buat mass rap. That's real. Dia, bila kita baca tu, kita macam, bila kita tengok pada sejarah Nazi ke apa, Nazi pun tak ada benda, dia adalah kes tu, tapi bukanlah benda yang dibuat secara rasmi macam tu. So bila kita bual dengan dia, kita akan nampak ada certain generational trauma yang sifat dia memang make sense. Tapi banyak benda yang kadang-kadang kita lalui dalam hidup, kadang-kadang benda tu tak ada apa pun, benda kecil je tapi kita benci macam tu. So abang-abang Yusuf dia beri ruang, tapi mereka akan bina tembok. Tak kisahlah kalau kita tengok ada orang cuba buat baik macam mana pun, tapi dah bina tembok, dia dah tak nampak kebaikan tu. Ruang dah diberi, tapi tak ada siapa dah ngeraikan ruang tu, dia tak peduli. Dan kita akan lihat banyak benda dalam kehidupan surah Yusuf ni sendiri. Macam daripada Yusuf kecil, kemudian Yusuf dah dibenci kan, dia rasa macam dah tak ada siapa peduli dekat dia. Akhirnya dia dibuang. Dia boleh tak cakap dengan orang tu, dia kata rumahku kat sana? Dia tak cakap. Dia bawa diri. Sebab dia tahu dia tak ada safe space dekat dalam rumah tu lagi dah. Dia bawa aje diri dia, membawa takdir dia pergi mana, dia tak peduli. Biarlah dibawa. Tapi dia masih menyimpan rasa. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri ruang kepada kita untuk menyimpan rasa. Kadang-kadang kita akan rasa macam lepaskan je lah, maafkan je lah. Dan kadang-kadang naratif yang biasa kita terima ialah Yusuf lepas jumpa abang dia terus maafkan. Yusuf tak semudah tu. Sebab tu dia bina satu naratif ataupun satu gaya, dia kena patah balik, pergi ke Kanaan, bawa Bunyamin, patah balik semula, datang lagi, biar dia orang nampak sendiri emosi mereka itu. Mereka nampak sendiri drama yang dia orang pernah buat dulu dekat Yusuf. Dia nampak dia buat balik benda tu waktu umur mereka dah matang. Dia nampak sendiri. Kadang-kadang kesalahan ni kita akan nampak bila kita buat kali kedua, kali ketiga, ketika umur kita dah meningkat. Dan kita akan mula merenung, dulu aku pernah buat benda ni, dan waktu tu dia akan mula rasa. Waktu tu bila dia jumpa Yusuf, baru Yusuf lepaskan rasa tu. Dia tak semudah tu. Dan Yaqub pun Yaqub antara orang yang banyak ambil ruang sendiri. Dia ada satu bahagian tu bila Bunyamin hilang, dia balik dekat ayah dia bagi tahu Bunyamin hilang. Ayat sebut wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu, ayat ni. So bila dia hilang, Bunyamin hilang, dia kata
Yakub ambil ruang sendiri, berpaling dari mereka, tak boleh cakap. Yakub mengajarkan Sisi, bila dah tak boleh nak teruskan, it's okay, ambil ruang sendiri, sebab conversation tu terlalu berat untuk dia handle. Ambil ruang sendiri. Dia ambil ruang sendiri, dia kata, dia menyeru perasaannya sendiri waktu tu. Ya Asafa. Asafa ni perasaan. Perasaan yang kadang-kadang di bawahnya, di akarnya berpaksi pada kemarahan, kemudian terbentuk sedih, ataupun di bawahnya sedih terbentuk marah. Dia kadang perasaan tu dia bercampur kan. So asaf ni kata Zamakhsyari ialah perasaan yang bercampur, kan, sama ada dia daripada bawah dia marah naik sedih, ataupun sedih naik dia marah. So dia seluruh dia punya perasaan sendiri. Ya asafa ala Yusuf, oh kesedihanku ke atas Yusuf. Di samping itu dia ada rasa marah juga dekat abang-abang dia, anak-anak dia lain. Tapi dia tak boleh handle sebab dia masih bagi ruang kepada mereka. Dia tak marah-marah lagi, dia masih cakap lagi, dia masih bertahan. Dan dia tak pernah dapat safe space, sampaikan bila kita tengok dekat hujung surah Yusuf, anak-anak kepada abang-abang Yusuf masih memanggil dia anta fi dhalalikal qadim. Atuk ni masih dalam memori lampau yang tersilap, nyanyuk ke apa duk panggil Yusuf lagi. So dia bukan hanya hinggap perasaan ni kepada abang-abang Yusuf, tapi bila abang-abang Yusuf ni dah kahwin, hinggap kat isteri, kemudian hinggap dekat anak-anak, semuanya memandang mereka ni bermasalah. Dia tak ada ruang langsung, tak ada ruang selamat yang dia ada. So ini satu surah yang mana turun ketika mana Nabi SAW dah tak ada ruang dah. Stuck. Dia dah stuck. Dia rasa macam dia dah kehilangan ramai orang. Kemudian dia dah pergi naik dekat Taif, pun kena reject. Hijrah. Pergi. So memang memahami ruang sendiri, meraihkan ruang dan mengambil jarak, dia satu benda yang kita perlu fahami secara seimbang. Dan kadang-kadang ada orang dia akan, dah lah, kawan je lah, tak payahlah tak payahlah ambil jarak sangat. Tapi saya akan tutup sesi ni sebelum kita akan buka. Waktu Nabi SAW, saya suka cerita ni juga. Nabi SAW, dia kan kehilangan Hamzah kan, antara pakcik yang umur dia tak jauh sangat. Hamzah ni tak jauh sangat pakcik kan, kita ada umur pakcik yang dekat-dekat kan. So Hamzah mati, hancur muka dia, seluruh badan hancur, kena bunuh dengan Wahsy. So Wahsy bunuh dia seteruk tu, tapi akhirnya Wahsy masuk Islam. Bila Wahsy masuk Islam, zaman dulu bila masuk Islam kita akan jumpa Nabi. So dia jumpa Nabi, Nabi tanya, kau ke orang itu? Satu hadis sebut, kau ke orang yang itu? Lepas tu, sebab Nabi waktu tengok Hamzah, Nabi tak boleh tengok, Nabi tak boleh handle kan. Kadang-kadang kita ada orang yang kita sayang, bila berlaku buruk sangat, kita tak mampu nak handle perasaan kita. Jadi bila Nabi SAW nampak Hamzah, nampak Hamzah pula, nampak Wahsy, dia tanya. Kemudian Wahsy cakap, ya. Kemudian dia tanya, apa yang kau buat? Apa yang kau buat? So dia cerita. Kemudian Nabi SAW kata, pada hari ini kau dimaafkan, dosa telah diangkat, kau telah masuk Islam, kau bersih. Tapi ada satu hal yang kau minta dari kau, sorokkan wajahmu dariku. Kau tak mampu melihat wajah. Nabi seorang yang sentiasa promote silaturahim. Kalau kita kata, kau ni janganlah ambil jarak, tak boleh tengok orang ke apa kan. Nabi promote silaturahim. Nabi orang yang Khadijah radhiyallahu anha, waktu dia takut tu, Nabi bila balik tu diselimut oleh Khadijah, antara benda yang Khadijah sebut, kau ialah orang yang penyambung silaturahim, kau bukan pemecah belah, bukan kaki gaduh, dia kata. So bila dia berlaku benda tu, Nabi SAW sendiri perlukan ruang. Nabi bila nampak, Nabi triggered. Dia bawa balik memori lama, hujam dekat badan dia, hujam dekat fikirannya, hujam dekat perasaannya. Nabi tak boleh. Jadi Nabi perlukan ruang. Setiap relationship, bila sudah berlaku sesuatu, memang ada harga yang perlu kita bayar. Kadang-kadang kita dah tak rapat, dan itu harga antara harga yang kita perlu bayar. Dan itu antara harga yang Wahsy kena bayar. Walaupun Wahsy sangat sedih, baru masuk Islam, baru nak dekat dengan Nabi, tapi itu harga yang dia perlu bayar. Dan begitu juga abang-abang Yusuf, itu antara harga yang dia perlu bayar. Dia tidak begitu rapat dengan Yusuf sangat lepas daripada tu. Dia tak boleh. Dah ada banyak memori yang tersimpan,
kita boleh jadi baik, tapi kadang-kadang bila kita ada masalah dalam kerja, kadang-kadang kita mungkin okey, kita dah tak kerja sekali, tapi kita boleh baik. Macam tu. Wallahu alam. Kita open lah. Luar biasa betul lah. Terima kasih. Bagi tepukan sedikit kepada Imran Zaki. Satu perkongsian yang saya fikir saya sendiri pun banyak membuka fikiran saya. Dan dalam mini majalah itu saya ada sebut satu konsep yang saya tekankan, iaitu tentang benang. Bagaimana sebenarnya kita boleh belajar hubungan kita dengan manusia lain ni daripada benang. Jangan terlalu dekat. Kalau tak serabut, bila serabut, benang tu pun dah tak boleh nak berfungsi sebagai benang dah, kan? So untuk menggunakan balik benang tu, utas-utas itu perlu dijarakkan satu demi satu. Itu antara contoh yang kita boleh ambil lah. Terima kasih Imran. So kita buka soalan. Silakan. Saya tak sempat nak akad, ada orang angkat tangan. Silakan. Cik Faiz cakap nanti Cik Faiz nak join program dekat kawalan yang macam program mental health kan. So macam mana kalau kita nak bring orang tu balik ke, saya dia ada masalah mental tapi dia tak ada strong religious belief. So kita tak boleh nak guna argument Allah sayang, Allah nak kau balik pada dia tak percaya benda tu. So how do we tolong dia? Okey. Nama? Amira. Amira. Thank you. Saya ke nanti Imran boleh tolong top up ya apa-apa yang saya mungkin terkurang dekat situ. Soalan simple tapi berat. Ada orang yang sedang struggle secara mental dan tidak percaya langsung hal-hal yang berkaitan dengan agama. Maksudnya tak percaya tentang Tuhan lah basically. Dan macam mana kita nak bawa mereka untuk balik kepada Tuhan. Saya selalu juga terima soalan-soalan yang sebegini. Naratifnya adalah seiras-iras ini. Cuma kenapa tu? Apa tu? Ada apa yang tak dapat makanan lagi ke? Siapa? Ya Allah. Saya duk tengok dia orang duk buat show kat situ. Tuan-tuan tolong angkat tangan. Cuba cakap. Ada yang tak dapat makanan lagi, angkat tangan. Nak take away ke macam mana? Semua nak take away kan? Semua take away, okey? Akulah, ya Allah. Aglio beef. Kebanyakannya aglio olio kan? Mana yang belum dapat tu bungkus je lah. Bungkus je lah semua. Okey? Berapa orang angkat tangan, tuan-tuan? Ya Allah, ada macam tadika dah ni. Sekali dengan Imran satu. 11, 12. Okey. Okey. Kesian. Duduk macam tu kat tepi tu kan. Kan? Yalah. Masing-masing perlukan ruang kan. Okay. Saya nak sambung balik cerita tadi kan. Cuma soalannya ataupun naratifnya ura-ura sebegitu, Amirah. Cuma ini antara perkara yang saya selalu ditegur, bukan oleh diri saya sendiri tapi oleh, bila saya tak jumpa soalan, saya ada satu tabiat tau. Saya akan menjadi orang yang tercari-cari jawapannya kepada orang lain. Saya akan baca buku tafsir, saya akan baca hamka. Bukanlah saya nak jadi orang yang tahu, tapi saya kata tolonglah someone give me something. Saya antara orang yang stuck dekat sini. Macam mana kita nak menjadi jambatan antara orang yang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, sedangkan kita tahu mungkin ada ruang untuk disembuh apabila kita memberi jambatan itu. Dan bila saya baca, saya mencari cara untuk menjadi jambatan, dan akhirnya Hamka bagi tahu dekat saya. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka ada sebut, bukan tugas kita untuk memberi jambatan, bukan kuasa kita untuk mencipta jambatan. Sebatas ayat itu menyebabkan saya terpaksa membuka semula tafsir Al-Nabusi dan menghurai semula satu ayat daripada ayat yang kita selalu dengar tu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ayat itu adalah satu ayat yang sangat penting untuk Nabi pegang. Sebab kadang-kadang kita ada expectation macam Nabi ada expectation untuk pakcik dia masuk Islam. We have that expectation that we can change people. Macam mana Nabi pernah ada expectation, tolonglah Islamkan pakcik aku ni. Tuan-tuan, dalam naratif sirah sangat kuat mengatakan bahawa pakcik dia tak masuk Islam. Saya duk berharap tolonglah bagi ada sedikit pandangan lain ni, tolonglah bagi ada keseimbangan. Ada yang kata masuk Islam, ada yang kata tak masuk. No, jumhur bahkan kuat daripada hadis, daripada naratif sirah,
kata pakcik dia memang tak masuk Islam. Bahkan hadis yang mengatakan pakcik dia kena seksa tu, yang mendidih sampai kepala otak tu, hadis tu hadis sahih. Nak kata macam mana? Jadi kita kena terima. Saya kata hikmahnya adalah menerima bahawa itulah realitinya. Pertama, kita kena mengubah bahawa kita tak boleh menjadi orang yang membina jabatan kerana kita tidak ada kuasa itu. Kita selalu berharap yang kita menjadi orang itu. Contoh, ada beberapa orang yang datang, tak Cik Faiz, saya setia dengan dia sebab saya tahu dia akan berubah. Who are you? That's the common narrative, betul tak? Saya tahu dia akan berubah, sebab tu saya setia dengan dia. Itulah yang menyebabkan dia tak berubah barangkali. Saya dah fikir, cuba fikir counter argument. Kita seringkali menyangka bahawa kita mampu untuk mengubah orang, sedangkan kita tidak pernah diberikan satu kuasa untuk mengubah orang, ataupun satu jaminan bahawa kita mampu untuk mengubah orang. Nabi, bila Nabi ada sedikit expectation tu, ayat tu turun, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kalau kita tengok dalam sirah pergeseran keluarga, waktu tu Nabi sangat struggle. Sebab orang-orang yang dia nak sangat masuk Islam tak masuk. Naufal tak masuk Islam, Hamzah masuk Islam, dah bergaduh. Nabi tak sukalah melihat bergaduhan, sebab Nabi sukakan kasih sayang. Tapi nak buat macam mana? Sebab Nabi tak boleh menentukan siapakah yang mampu untuk menerima hidayah itu. So apa? Apa jawapannya? Jawapannya adalah kita kena mengubah posisi diri kita, daripada menjadi orang yang cuba untuk membina jabatan kepada orang yang sekadar teman ketika dalam pergelutan. Sebab kadang-kadang membina jabatan itu tidak mampu kita lakukan. Kadang-kadang orang datang kepada Nabi, ni geng-geng kafir Quraisy ni, boleh tak kau tunjuk, kau panggil Tuhan kau, panggil malaikat, kami nak tengok. Boleh ke Nabi boleh nak berdoa? Betul. Tapi it's not the point. Kita walaupun Nabi ada kekuatan untuk berdoa dan Allah boleh makbulkan doa itu, seperti mana Nabi boleh membelah bulan, Nabi tak buat. Kerana pada akhirnya manusia tak belajar tentang tahu letak duduk diri kita, tentang tahu siapakah kita. Terima bahawa kita ni adalah manusia yang ada limitasi, keterbatasan. Menerima bahawa kita ada keterbatasan akan menyebabkan kita kurang untuk menghulurkan tangan dan cuba untuk mengubah keadaan. Dia akan menyebabkan kita menarik tangan kita semula. Daripada cuba untuk mengubah keadaan, kita akan menjadi orang yang paling kuat untuk menyerah kepada Tuhan. So kita will be better not by keep fighting, but by keep surrendering. Itu caranya. Sebab tu saya selalu, bila soalan ini timbul dan bila situasi ini timbul, Mirah, saya ada itu, saya sendiri struggle kerana saya sangat nak orang, please lah, tolonglah daripada saya ini sesuatu berlaku. We want that magic to happen, but then again we couldn't. Even though family kita, even though orang yang kita sayang, kita nak sangat dia kenal Tuhan, kita nak sangat ada jabatan itu, but then again we couldn't do that. Dalam soal mental, saya selalu berpesan kepada diri saya sendiri, kita kena jadi teman yang paling rapat, bukan menjadi guru yang cuba untuk menarik tangannya yang sedang kelemasan. Itu pada pandangan saya lah, Amirah. Saya berharap menjawab persoalan itu, berbalik kepada posisi tadi. Ada soalan lain ke? Silakan. Kalau ada soalan. Dan juga saya rasa kalau ada kawan-kawan lain juga yang macam bila dengar soalan tu dan dia rasa dia ada idea untuk jawapan. Ya. Dipersilakan. Sebab kita duduk daripada background yang macam-macam. Dan kadang-kadang mungkin ada yang dah ada pengalaman lalui benda tu dan dia mungkin boleh share. So jadi kalau ruang selamat ni ruang yang jangan rasa malu untuk lepaskan benar pandangan. Ada ke? Silakan. Selain daripada Amirah. Tak ada. Betul tak ada? Ruang silakan Sarah. Dengar. Depan sikit. Okey, alright, okey. Bismillah. Daripada persoalan tadi kan, jawapan nombor 5 memang satu perspektif yang berbeza lah. Tapi in a way, it's true. Betul. Kan? Cuma Sarah nak kata satu benda. Sarah sendiri pernah ada satu perjalanan hidup yang nak ubah mak ayah. Aku tak nak mak ayah ni, aku nak mak ayah lain. Pernah ada fasa tu dan memang at some point I give
give up with my parents. Memang rasa macam bahasa kasar dia, mampu sekolah, yang penting aku nak apa dalam hidup aku. So that's the moment yang like turning point for me, yang membuatkan Sarah all out, belajar sana sini, go grow myself sampailah jumpa tentang kita. So itulah yang membuatkan titik tolak perubahan dalam diri Sarah. At some point of my life, I feel, oh, sebenarnya parents yang dihadirkan untuk kita tu, Sarah boleh panggil sebagai istilah dalam bahasa yang Sarah selalu sebut adalah guru simbolik, ataupun guru yang mengajar kita secara tak langsung tentang diri kita balik. Sebab macam tadi ada kongsi tentang generational trauma, yes. So benda tu semua orang ada. Dan kita tak boleh kata tidak. Parents aku buat macam mana parents aku takkan jadi macam tu unless you memang take action untuk tak jadi macam tu. Tapi kalau you tak buat apa-apa, you akan repeat the same pattern. Itu satu benda yang memang you sendiri kena cari cara belajar. The easiest way I would say belajar. Fill yourself with knowledge. Tak kisahlah daripada platform mana, formal education or non-formal education. Dan bila you dapat ilmu tu, you terus implement in your life. For you to change your future, for you to break that generational trauma. So from there, baru kita akan jumpa diri kita yang very different. Aku tak sama lah parents aku sebenarnya. So that's when you do the right thing actually. So itulah. Sorry lah suara bergegas. Thank you, Sarah. Rasa terpanggil nak share. Thank you for the sharing. Sarah is part of the team. Ya, silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya macam atau panggil Kak Mar. Actually sebenarnya berkaitan dengan kehilangan. Saya nak tanya, kebetulan my professor akan kehilangan lah, bukanlah nak mendoakan mak dia kehilangan, tapi dah 2 kali intubate. Mak dia dah 80 lebih. So saya dah nasihatkan profesor tu pergi kaunseling, apa dia tak nak buat sebab dia rasa dia profesor. Dia boleh hantar mesej kat saya, dia tak malulah nak pergi kaunseling. Profesor takkanlah. Malulah sebab dia profesor besar kan. Dia memang bukan profesor biasa-biasa lah. Dia jadi penasihat band-band. Jadi dia cakap dengan dia, awak ingat saya panggil kakak dia sebab saya rapat dengan dia kan. Kakak ingat orang mental health ni orang bodoh je kan. Orang dekat hospital pun ada sakit mental dan bunuh diri. Lepas tu dia macam, dia cakap macam mana nak menerima mak dia yang sakit tenat ni, yang nak kehilangan ni. So saya pun tak tahulah macam mana nak tolong dia. Maybe Brother Hafizul and Brother Imran could have some points on this point macam mana. Itu saja. Sambil-sambil tadi waktu orang bercakap, saya macam terfikir pasal bagaimana kita menanggapi takdir. Selalu kadang-kadang bila takdir tu datang, kita rasa macam kita cuba untuk ubah. Tapi bila kita belajar doa Nabi waktu hujan kan, itu salah satu cara macam mana Nabi ajar kita menanggapi takdir. Hujan dah turun, so waktu yang terbaik kita buat waktu hujan turun, biarkan dia turun, jangan ditahan-tahan. Tapi yang kita boleh doa waktu tu, Allahumma sayyiban nafi'ah, moga hujan yang turun ni dia bermanfaat. Jadi kadang-kadang takdir ni kita cuba untuk handle dia bagi seiras dan dia macam seiring dengan kemahuan kita. Tapi takdir tak begitu. Takdir disusun untuk kita yang kena belajar sesuatu daripada benda tu. Kita yang kena jalan seiras dengan dia, jalan seiring dengan dia. Dan kadang-kadang Allah ni maha teliti. Dia akan design setiap orang ni macam-macam jenis ujian, macam-macam jenis karakter, macam-macam jenis rasa yang terasa. So setiap rasa tu dia belajar untuk cope dengan macam-macam situation. So kita memang dicipta dengan rasa yang saya tak akan rasa sama macam Faiz rasa. Waktu saya hilang sesuatu, saya tak sama rasa dengan Faiz rasa. Tapi sebab rasa tu dicipta untuk cope dengan situasi waktu tu. Dan sebab tu bila kita nampak orang lain, kita akan rasa macam, lah, cara dia senang je. Rasalah macam ni, buatlah macam ni. Dia tak duduk dalam suasana macam tu, kita duduk dalam suasana lain. Sebab tu kita akan nampak benda yang lain. So setiap orang tu dia akan nampak, dia akan lalu takdir yang berbeza, background yang berbeza, rasa yang berbeza, yang menyebabkan akhirnya dia orang rasa tersekat. Dia memang akan rasa tersekat, dan kita pula tak nampak benda tu tersekat. Tapi memang sifat takdir tu begitu, supaya dia pecahkan kita
kita akan belajar banyak benda daripada benda tu. Rasa yang macam-macam. Saya tak tahu saya nak respon apa yang tadi tu. Sebab bila saya fikir balik pasal kadang-kadang orang tanya bagi point. Saya nak point untuk saya cakap dengan orang. Mungkin boleh kita bagi point untuk bantuan. Tapi pada akhirnya dia tergantung juga. Dia tak ada benda yang formula hang cakap ni selesai semua masalah. Dia tak ada benda yang kita panggil sebagai too konservatif dalam menyelesaikan satu masalah. Formula yang suit dengan semua benda, tak ada. Dia memang setiap sesuatu tu dia ada benda yang kadang-kadang kita tak tahu apa pain point dia. Kita tak tahu. So setiap orang tu dia berbeza-beza. Macam saya akhir ni saya banyak pergi ke kuliah sekolah rendah. Saya selalu tolak sekolah rendah nak cakap. Tapi baru ni saya rasa macam why not? So saya try. So biasanya bila orang cakap pergi sekolah rendah lah, kau nyanyi-nyanyi je. Dia orang tak faham pun pasal cerita-cerita kompleks-kompleks ni. Kau tak faham pun. Kau tak faham pun cerita pasal rasa ke apa ke, tak faham pun. Tapi saya cuba. Pagi tadi saya try dekat sekolah tu ada banyak juga budak OKU, budak-budak biasa pun ada. Saya cerita pasal Nabi juga seorang manusia, tajuk buku Khubayb. Saya cerita pasal Nabi, dia juga rasa macam kita rasa macam tak tahu rasa apa semua. Dan lepas tu saya rapat dengan budak-budak tu sebab dia kata, "Bang, saya tak pernah terfikir macam benda tu." So saya mula terfikir yang sebenarnya budak-budak dia bukan isu kita kata dia orang tak boleh dapat benda tu. Tapi kita kena handle benda tu dengan contoh yang dekat dengan mereka. Sebab dia orang perlukan benda tu sebenarnya. Kadang-kadang bila kita dah besar, kita baru duduk fikir pasal ruang, duduk fikir pasal kenapa kita tak belajar space daripada kita sekolah tu. Selain pada fizik Kenapa kita tak belajar untuk bagi ruang selamat dekat orang? Kenapa kita tak belajar untuk dengar orang cakap dan jangan tafsirkan dulu apa yang dia lalui? Sebelum dia habis cakap terus yang alah, macam gini je. So kenapa kita ada karakter tu? Sebab daripada kecil kita tak sebut benda tu. So dia tak suit semua benda. Tapi yang menarik yang bila kita sebut pasal mungkin kalau orang dah nak kehilangan, saya rasa antara poin yang penting untuk kita sentuh, untuk kita sebut. Tapi dia dalam perbualan, dia bukan berceramah dengan orang. Pada saya lah, kita kena belajar untuk banyak berbual dengan orang dan bukan berceramah ke orang. Iaitu macam ada ketekanan berkenaan dengan kita kena belajar lepaskan benda lah. Belajar lepaskan benda. Memang bila kita tengok Nabi sendiri dia ajar untuk lepaskan banyak benda dalam hidup dia. Bila kita belajar untuk lepaskan banyak benda, sebenarnya hidup kita ni dia lebih kosong, lebih relax. Bukan kosong dengan maksud negatif, tapi dia macam lebih lapang gitu. Tapi pada akhirnya saya tak ada jawapan yang spesifik benda tu lah. Cuma mungkin itu antara point yang kita boleh manfaatkan sama-sama. Tapi kalau let's say Faiz ada tambahan, kawan-kawan lain ada tambahan, kita boleh sharing. Saya tak ada yang nasihat yang boleh saya fikir yang spesifik. Cuma saya tadi bila Ibrah sebut pasal takdir, saya tahu ini mungkin ada orang yang tahu, tapi saya tak kisahlah, saya nak share juga kan. Dah kita yang pegang mic ni kan. Tuan-tuan tahu tak perkataan takdir datang daripada perkataan qadara, kadar. Kita sebut, kita pinjam perkataan itu dengan menjadikan dia bahasa Melayu yang bermaksud kadar. Kadar ni maksudnya apa? Berkadar-kadar. Maksudnya kita berpada-pada. Itu satu. Tapi antara maksud lain perkataan qadara dalam bahasa Arab bermaksud calculated. Sesuatu yang telah pun dikira dengan sangat terperinci. So bila Allah menyebut, contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadar, maksudnya Allah turun satu malam yang namanya Lailatul Qadar, juga dalam keadaan Allah dah kira dengan sangat detail. Apa? Malam itu lebih baik daripada 1000 malam. Allah bagi pengukur untuk kita kira. So one of the thing about takdir, it is always calculated in a very, very, very perfect way. So apabila Allah gunakan perkataan qadara kemudian takdir dalam bahasa Arab, bermaksud dia sentiasa bekerja. Taf'il, tahsin, tajmil, sesuatu yang sentiasa bekerja. Meaning is non-stop calculated, moving and penyusunan yang sangat perfect.
Faham ke maksud saya? Dia adalah sesuatu yang non-stop, moving, calculated in a very perfect ways. Jadi kita tak boleh nak kata takdir aku itu takdir yang salah. Orangnya mungkin kita boleh kata salah pada waktu itu, tapi selepas tu kita akan melihat ada kebenarannya. Sebab it's always calculated. Dan the thing about things yang dikira ini, kita perlu fasa untuk mengira, untuk menemukan jawapan. Walaupun saya memang gagal matematik, tapi saya tahu untuk mendapat jawapan kita harus mengira. Tak mungkinlah orang tu tengok tak dia dapat jawapan. Dia mesti kena kira meaning. Sepandai apa pun kita mesti melalui proses itu sampailah kita menemukan jawapannya. So this is the thing, the most beautiful meaning tentang takdir yang saya selalu dan menarik kan, Allah guna perkataan takdir. Dan dalam Lailatul Qadar waktu Ramadan, tak ada siapa boleh terjemah perkataan qadar itu. Mana ada terjemahan dia? Malam adalah malam. Sebab tu kalau English dia the night of decree lah, macam-macam. Tapi perkataan qadar lahir kita Lailatul Qadar. Because we can't even translate it in a very simple way sebab dia terlalu kompleks. But that's how perfect it is. Itulah macam mana ia sempurna dengan sendirinya. Dan saya selalu terkenangkan bila menyebut tentang takdir, sesuatu yang kita tak mampu untuk menemukan jawapannya, Tuhan memberikan satu surah ketika mana Nabi sedang dalam keadaan yang sangat gusar. Betul. Risaunya saya. Oh dia, sorry. Allah, sorry. Ketika Nabi gusar, Nabi takut tak bila wahyu sampai. Okey, Nabi rasa okey, aku kena buat something. Qum fa anzir. Allah kata bangun dan berilah peringatan. Wa rabbuka fakabir. Dan Tuhan kamu kena besarkan. Bagi tahu kepada orang. Ya ayuhal mudassir tu kan. Tapi bila ada gap, wahyu tak turun, Nabi gusar. Betul ke apa yang aku buat? Aku ni tak membuatkan orang marah kat aku ke? Sebab Nabi tentu nakkan sesuatu jawapan. Kemudian kadang-kadang lama sangat wahyu tu terhenti. Dan di antara surah yang turun, bukan surah, ayat yang turun, ketika mana Nabi sedang dalam keadaan yang sangat gusar, ialah ayat daripada surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Tengok waktu duha dan perhatikan malammu yang penuh dengan kesunyian. Kemudian ada satu ayat yang sangat penting. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa-apa yang tertunda buatmu. Maksudnya wahyu tu lewat. Lebih baik kalau ia turun pada waktu yang kamu nak. Siapa tak ada expectation jawapan turun pada waktu kita nak? Nabi pun ada. But Allah kata no. Sometimes benda tu tertunda, tapi Allah kata itulah yang terbaik untuk kamu. So saya selalu pegang itu dan saya berharap itu juga boleh menjadi satu, orang kata apa, pencetus fikiran tuan-tuan dan perempuan. Untuk fikir bila kita tak dapat apa-apa, okay, it's not like what we want. Dia tak sama macam apa yang kita nak. Dia selalu ada kompleks dalam pengiraan takdir. Okey, ada lagi soalan? Saya harap membantu sedikit ya puan. Puan tu dah banyak kali dah hadir kita punya acara. Terima kasih. Ya, silakan. Tu angkat tangan nak tanya soalan ke? Okey, silakan. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tanya, kalau contoh kita rasa kita jauh daripada yang baik, adakah itu adalah jarak dan ruang yang sebenarnya Allah bagi untuk kita? Dan kalau betul itu jarak, kita patut biar dia berada dalam ruang itu atau kita berusaha juga untuk faham? Imran. Saya sebab ada Imran, saya soalan macam agama. Pak, maksudnya bila kita rasa kita ada jarak dengan Tuhan, kita berada jauh dengan Tuhan, itu adakah kita nak kena buat apa lah kan? Adakah itu sebenarnya ruang yang Allah bagi untuk kita sendiri? Tak. Okey, ada jawapan daripada Hamka. Hamka cakap menyedari yang kita jauh daripada Tuhan adalah cara Tuhan memanggil kita. Saya ulang balik ya. Ini bukan macam tu Hamka tulis dalam Indonesia nah. Pelik pula Hamka tulis macam tu kan. Menyedari yang kita jauh daripada Tuhan adalah cara Tuhan memanggil kita untuk mendekatinya. So kadang-kadang kita rasa macam jauh lah daripada Tuhan. No, kesedaran itu, titik kesedaran itu adalah cara Tuhan memanggil kita untuk mendekatinya. Ketika mana Nabi sangat sibuk dalam urusan-urusan harian,
tak terkata kesibuknya Nabi daripada dakwahnya, kemudian nak bina negara, nak bina sistem, nak bina masyarakat. Bermula pukul 6 pagi, pukul 7 pagi, Nabi akan attend everyone yang hadir untuk bertanya soalan pasal segala macam kepada Nabi. Namun dalam masa yang sama, Tuhan beritahu kepada Nabi, Qumil laila illa qalila. Wajib untuk kamu wahai Muhammad untuk bangun malam. Kamu tak boleh miss qiyamul lail. Orang yang paling sibuk tiba-tiba diwajibkan qiyamul lail. Sekali pandang, ya Allah, beban beratnya. Tapi kenapa qiyamul lail itu penting untuk Nabi? Spiritual foundation. Waktu itulah Nabi benar-benar membina hubungan dengan Tuhan. Waktu itulah Nabi benar-benar tidak ada. Sebab tu kalau kita baca hadis Sayyidatina Aisyah, dia cerita Nabi akan sedih padahal tak ada dosa kan? Kerana kesedihan itu adalah hubungan, the manifestation of love, the taste of love akan jadi air mata. Qais selalu menangis kerana Laila. Uqabbilul jidar wa uqabbilul jidar zal jidar. Apa amuru diyar zal diyar wa uqabbilul jidar zal jidar. Aku jalan masuk ke kampung, aku sentuh dinding demi dinding. Bukan dinding ini yang aku paling sayang, yang aku paling rindukan. Lakinna habba man sakana daya. Tetapi insan yang duduk di sebalik dinding itu. Kita pergi ke masjid bukan kerana kubahnya, bukan kerana permaidaninya. Kita pergi ke Kaabah bukan kerana Kaabahnya, but the beloved yang kita cintai itu adalah ada di sebalik itu. Man sakana diyar. Siapa yang hidup di sebalik dinding ini? So that taste yang saya fikir it's not easy untuk kita dapat tau. Itu yang saya fikir bila kita teruskan hidup, kita akan tahu, oh okey, kita bukan, cara Tuhan memanggil kita sentiasa ada banyak cara, dan kita tak akan pernah jangka Tuhan akan sentiasa membuka ruang untuk kita balik. Kesedaran itu pun adalah satu bentuk untuk kita dipanggil mendekati Tuhan. Dan Nabi sentiasa diwajibkan untuk mendekati Tuhan, walaupun dalam keadaan Nabi terpaksa berhadapan dengan kesibukan masa yang sangat luar biasa. Because Nabi perlukan itu. Itulah masa yang paling strong untuk Nabi bina hubungan itu. You ada spiritual foundation, InsyaAllah kita akan ada emotional resilient, kedaya tahanan emosi untuk berdepan dengan apa saja urusan. Sebab tu Nabi jarang lash out, Nabi jarang react. Apa saja isu, Nabi adalah manusia yang sangat tenang. Sebab tu bila kita baca Syama'il, sahabat cerita, Umar lah cerita, kalau aku dekat depan Nabi habis kena pancung semua orang ni kan. Sebab that emotional turbulence yang hit Nabi tu bukan biasa-biasa. Tapi Nabi ada that ketenangan, self-control, kerana Nabi ada spiritual foundation tadi. Sebab tu Allah wajibkan Nabi, Qumil laila illa qalil. Kita tak wajib, but we can do that. Bangunlah pagi, bercakaplah dengan diri sendiri, gunakanlah masa pagi itu untuk kita betul-betul serah kepada Tuhan balik. Just saya share dalam kereta dengan staff, dah jam kan, tak tahu nak buat apa. So, daripada diorang duk tengok iklan cerita dekat tu, saya share lah, saya kata antara benda menarik saya baca catatan, orang pergi tanya Dalai Lama, Buddhis kan, kenapa you bangun pagi? Orang Islam bangun pagi sebab nak subuh, dia bangun pagi sebab apa? Jawapan dia, ingatkan kita nak kata meditation ke apa kan, dia kata I want to let go of my ego, supaya dia boleh melepaskan kesombongan dirinya. Pelik kan? Kita bangun pagi subuh hanya sekadar rutin, tapi dia bangun pagi subuh untuk membebaskan dirinya daripada kesombongan dirinya. Kerana apa waktu pagi? Waktu pagilah waktu untuk dia bercakap dengan kesombongan dirinya. Why are you here? Menarik tau. Wow. That's a very another perspective. Tapi betul, pada pandangan mereka, musuh yang paling bahaya bukanlah syaitan dan juga iblis, tapi kesombongan. Dan betul, kenapa syaitan dan iblis tidak mahu sujud kepada Nabi Adam? Bukan mereka tak mengakui dan mengiktiraf kehadiran Adam dan juga kekuasaan Tuhan. They never deny that. Tapi sebab ego, kesombongan. So cara dia untuk menghakis rasa sombong diri sendiri itu, dia bangun pagi. Kerana pada waktu itu kesenyapan dan kesunyian pagi, walaili iza saja,
adalah waktu yang sangat terbaik untuk dia mendengar dan berbicara tentang kesombongannya sendiri. Mungkin ada sambungan daripada Imran. Tapi bila kita tengok balik kan, memang dalam hidup Nabi memang ada satu ruang-ruang yang Nabi selalu rasa macam tu. Waktu surah Ad-Duha turun pun, tu antara Nabi rasa macam Nabi buat salah ke kan? Nabi jauh. Lama tak turun. Tapi satu lagi, waktu Aisyah radhiyallahu anha waktu dituduh dalam satu skandal, itu pun tak turun ayat Quran lah. Hadithul If. Menarik nama dia Hadithul If sebab if ni maksud dia satu benda yang dia keluar daripada jalan lurus secara perlahan-lahan. Dia macam gini. So skandal tu dia bersifat, dia bukan orang tu terus buat fitnah, tapi dia pelan-pelan sikit sampailah terbentuk fitnah tu. Sebab yang mulakan fitnah tu Abdullah bin Ubay. Tapi yang menyebabkan skandal tu tersebar dan ada macam cerita tu jadi firm ialah sebab careless, orang-orang yang careless, termasuk orang-orang yang beriman yang buat juga benda tu. Lepas tu dipanggil sebagai hadith if, peristiwa skandal yang bermula daripada sama-sama tapi dia keluar daripada lorong, Daripada WhatsApp group. daripada WhatsApp group tu dia start masuk sana, cerita dia lain kan. Tapi waktu tu Nabi pun dia rasa macam sampai dia bincang dengan sahabat, patutkah aku ceraikan Aisyah? Dia cakap itu, patutkah aku ceraikan Aisyah? Sebab tu bila dia jumpa balik Aisyah radhiyallahu anha, dia cakap kalau awak buat salah, Allah boleh ampunkan. Tapi kalau awak tak bersalah, Allah boleh bebaskan. Allah akan bebaskan. Itu yang Aisyah marah. Ada kalau. Dia macam bukan suami aku. Tapi Nabi berada di posisi lain. Nabi bukan hanya berada di posisi sebagai seorang husband je. Nabi seorang Nabi yang Nabi tak tahu macam tu. Nabi tak boleh ada bias. Nabi kena, sebab umat akan belajar sesuatu nanti daripada Nabi. So untuk meletakkan sesuatu yang Nabi memang tak ada idea langsung apa yang berlaku, Nabi kena jawab secara seimbang. So Nabi terpaksa jawab macam tu. Walaupun Nabi mungkin dalam keyakinannya takkanlah Aisyah buat, tapi Nabi jawab macam tu. So cerita dia ialah berkenaan dengan memang ada fasa-fasa yang begitu, yang bila kita fikirkan kesimpulan dalam hidup kita, kadang-kadang kita rasa macam Faiz cakap tadi, yang kata Hamka, mungkin itu cara bagaimana Tuhan ingin memanggil juga. Dan saya rasa itu juga cara untuk kita belajar macam mana itu cara manifestasi Allah sayang dekat kita, yang kita mungkin telah berjarak daripadanya. Maka itu panggilan supaya kita mula menyedari kita kat mana sebenarnya. Dia macam bila kita dalam hubungan ke ibu ayah ke, bila kita rasa macam kita dah mula terfikir, dah banyak hari ni macam rutin je, jumpa dia, hai, keluar, pergi kerja, balik, hai, buat apa hari ni, tak ada buat apa, tak ada perbualan yang meaningful. Mula kita terfikir yang ada benda tak kena dalam minggu ni. Jadi perasaan tu sebenarnya satu nikmat yang Allah bagi pada kita untuk kita reflect balik pasal diri kita. So sebenarnya merasa itu pada saya dia satu nikmat yang Allah bagi supaya kita boleh belajar untuk reflect balik. Rasa ada benda tak kena. Macam kenapa Nabi boleh stay dekat Gua Hira lama-lama, rasa ada benda tak kena tapi tak tahu nak buat apa. Rasa ada benda tak kena dengan masyarakat tapi tak tahu jalan nak buat apa. Dia duduk kat situ, reflect. So dia bukan hanya kita jarak dengan Allah sahaja, dia bukan hanya kita jarak dengan dalam hubungan mak ayah ke, hubungan kawan-kawan ke, tapi dia macam-macam benda. Ada rasa tak kena yang kadang-kadang memang Tuhan bagi dengan cara begitu untuk kita mula renung balik apa yang kita tertinggal. Dan itu antara hadiah yang saya rasa Tuhan bagi lewat daripada perasaan. Kita sekejap dah pukul 10 dah. Kita ada lagi dalam 2 soalan kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan ataupun perkongsian untuk kita ambil sebelum kita tamatkan sesi kita malam ini. Ada ke? Silakan. Sorry Nurin Fakrul ni kan kamu tu ustaz. Tak apa. Nurin dulu. Tak, tadi Nurin angkat tangan dulu dia kata. Nurin silakan. Saya nak tanya kan, kalau mungkin bukan dalam perspektif ruang dan jarak, yang bukan dalam perspektif emosi, tapi ini lebih kepada perspektif personality. Contoh macam introvert dengan extrovert kan. Introvert mungkin dia lebih memerlukan ruang untuk dia recharge diri dia.
Tapi extrovert dia lebih kepada makan ruang orang lain kadang-kadang tu. Kalau makan kiranya dia memerlukan orang lain untuk dia recharge energy dia. So sebenarnya dalam Islam ni ada ke introvert dan extrovert ni, personality tu? Okey, soalan Nuri ni menarik sebab saya banyak kali ditanya dan saya ada sedikit pencarian daripada sudut ini. Introversion dan extroversion adalah satu definition yang datang daripada berpunca daripada Western psychology atau personality. Saya tak menemukan dia secara direct sebegitu dalam tradisi keilmuan sebelah timur. Baik kita nak cakap tentang psikologi daripada Arab ke ataupun apa-apa yang berkaitan dengan personality, bahkan langsung tidak ada satu teks klasik yang bercerita tentang personality trait. Sebab pada orang Arab, mereka bukan bercerita tentang kau siapa, kau kenapa diam, tak. Dia orang suka mencari sesuatu yang esensial daripada itu, yang lagi esensi. Sebagai contoh, kalau kita tengok kan, orang-orang jahiliah, bila saya sebut jahiliah ni bukan bererti mereka tidak tahu ataupun bodoh tau. Maksudnya mereka hidup sebelum kedatangan Islam. So mereka dikategorikan sebagai zaman jahiliah, jahili period lah. So orang-orang jahiliah, mereka tak pernah dalam syair mereka langsung tidak ada penceritaan ataupun proses untuk mempamerkan tentang personality. Hanya ungkapan perasaan. Orang yang paling suka bersyair dan penyair hebat adalah orang yang paling diam. Kerana dia, bila dia cakap saja, orang hafal syair itu dan orang akan sampai kepada orang lain. Antaranya Umrul Luqman. Dia antara orang yang sangat diam, sampaikan orang tak ada pun riwayat apa dia cakap, tak tahu. Tapi syair dia beribu lah orang hafal. Maksudnya apa? Dia memang tak cakap banyak. Sebut je jadi syair, sebut je jadi syair. Jadi macam, oh nice kan? Macam tu je kan? Maksudnya apa? Dalam naratif itu, saya tak menemukan mana-mana satu definition yang ataupun yang seiras cara kita membahagikan orang berdasarkan personality. Dan dalam naratif agama sekalipun, datangnya akhlak sebagai contoh, konsep akhlak. Al-Ghazali ke, kita ambil hadis-hadis Nabi ke, Nabi pun tak menceritakan para sahabat, oh dia ni diam sikit. Jadi memang dia tak cakap dengan orang. No, there is not that kind of that topic yang Nabi ungkapkan. Maksudnya, bila tak ada hadis, meaning it's not a topic of conversation. Itu pada saya lah. It's not that focus yang cuba Nabi nak bawa pada sahabat. Cuma yang saya tahu satu je, sahabat yang paling banyak bertanya soalan adalah sahabat yang memang saya fikir adalah orang yang sangat berani. Ada sahabat yang kurang bertanya soalan, ada sahabat yang sangat banyak bertanya soalan. Kalau kita tanya, kalau kita dengar je, ni banyak. Kalau tanya soalan, kita akan tahu lah Abu Hurairah. Ni orang-orang sahabat-sahabat yang memang kita tahu dia ni jenis cakap banyak. Itu saja yang kita dapat tangkap. Manakala sahabat-sahabat lain, jenis cakap kurang. Jadi riwayat hadis mereka kurang. Sebab sahabat memang menghafal hadis kan. Tapi the point is, ia bukanlah sesuatu kayu ukur. Pada saya simple. Itu kalau dari sudut kita nak cerita tentang ilmu lah, maksudnya kita nak cerita tentang tradisi itu. Cuma dari sudut jarak secara personality, yang paling penting dalam naratif kita bercerita tentang jarak dan ruang adalah persoalan kenapa. Kerana terlalu extrovert juga tidak baik, dan terlalu introvert juga tidak baik. Dia sentiasa ada itu. Cuma ada satu kajian menarik lah saya baca, The Intelligence of Introversion. Saya lagi suka part tu. Ramai orang yang rupanya dia diam kerana kepala otaknya sangat meriah. Keriuhan fikiran yang menyebabkan dia menjadi orang yang sangat kurang bercakap, dan ia sangat selari dengan apa yang Nabi ungkap. Diam adalah cara untuk kita menahan daripada tersalah buat dosa. Diam itu adalah sesuatu yang baik. Jadi saya takut ada orang dia define kekalutan dia dan juga keinginan dia bercakap dengan aku extrovert, which is dalam agama ia tak boleh lah. Pada saya ia salah lah. Dia tak boleh justify kau punya nak cakap semua benda dengan kau kata kau extrovert, dan tak boleh nak justify yang kau jadi orang yang tak nak cakap dengan kata aku introvert. At some point, pada satu-satu keadaan, we need to talk, we need to say something. Sebab Nabi
bercakap pada waktu yang sangat tepat dalam banyak keadaan. Dan dalam banyak keadaan kita janganlah cakap banyak sangat. Itu pada saya lah. So that must be a balance antara dua itu. Apakah garis tengahnya? Saya last kali point saya tentang garis tengah ni adalah daripada satu perkataan dalam surah Al-Fatihah, iaitu perkataan mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca lah kan. Kita selalu membaca terjemahannya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi dalam bahasa Arab, mustaqim is a very complex words. Kita guna perkataan apa untuk berdiri? Koma. Itu adalah kata akal kepada mustaqim. Kata akalnya adalah koma. Koma juga bermaksud managing things, menguruskan sesuatu. Sebab tu bila Allah sebut dalam ayat kursi wal hayyul qayyum tu, qayyum tu bukan hanya bermaksud berdiri, tapi bermaksud Allah berkuasa dan mampu untuk manage a small thing dalam hidup kamu. Kenapa kamu nak bodoh sangat, contoh. So itu perkataannya. Dalam masa yang sama, kita juga mendengar perkataan istiqamah yang bermaksud konsistensi. So ini semua adalah perkataan-perkataan yang berkait daripada satu saja perkataan, iaitu qama, berdiri. So apa maksudnya sebenarnya? Maksudnya adalah satu, Siratul Mustaqim bukan hanya bererti jalan itu lurus ataupun tak ada bengkok-bengkok. Siratul Mustaqim juga membawa erti jalan yang kita ambil itu sangat seimbang antara satu sama lain. Dan yang menarik, perkataan itu juga berada di tengah-tengah dalam surah Al-Fatihah, yang menyeimbangkan di antara hubungan kita dengan Tuhan dan juga aplikasi kita selepasnya. Selepas Al-Mustaqim, Allah bagi sedikit amaran. Jangan jadi orang yang dibenci Tuhan. Ghairil maghdubi alaihim, jangan jadi orang yang sesat. Waladhdallin. Sebelum Al-Mustaqim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan Maha Pengasih. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selepas Al-Mustaqim, ada sedikit amaran, keseimbangan cara Tuhan menyampaikan kepada kita berada pada perkataan mustaqim. Jadi menarik, dia adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Jadi bila kita buat apa-apa pun, untuk memastikan agar kita tahu kita buat perkara yang setidak-tidaknya bukan perkara yang salah, bila kita berusaha untuk mencari titik tengah di antara kedua-dua kemelampauan itu. Dan usaha itulah yang kita harus jadikan sebagai konsistensi, istiqamah. Istiqamah to be mustaqim. Itu bahasa saya senang. Berkonsistensilah untuk menjadi mustaqim, yang berada di jalan tengah antara dua keadaan. Dan saya suka memberi contoh, kita pegang pen. Jalan siratal mustaqim adalah jalan yang tepat. Macam mana kita nak relate pula ketepatan dengan keseimbangan? Untuk memastikan kita seimbang, kita haruslah tepat dalam menimbang pen tu. Kalau kita kanan kiri, dia tak tepat, dia akan jadi. So ketepatan adalah pada keseimbangan, dan keseimbangan adalah pada konsistensi kita melakukannya. Datang daripada perkataan mustaqim. Dan ia juga terletak kepada kesanggupan untuk kita menghadapinya. Qama, berdirilah, hadapilah dia, jangan lari daripada dia. Dan itulah antara salah satu amalan dalam solat kita, iaitu qiyam. Cuma dia tidak sebanyak sujud lah. Dalam keadaan kita nak menghadapi macam-macam dalam hidup, dia tidak boleh sebanyak kita menyerah dalam hidup. Jadi dalam kita berdiri solat 4 rakaat, 4 kali berdiri, 8 kali kita sujud. Betul kan? 8 kali. Sebab menyerah harus lebih banyak daripada cuba untuk berhadapan dengan perkara tersebut. Jangan terbalik. Ni kita terbalik, kita nak lawan dulu. Ni baru kita dia kena terbalikkan benda tu balik. Terbalikkan benda tu balik. Apa benda aku cakap ni? Korang faham lah kan? Okay, so saya punya last word adalah saya nak cakap terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan. Saya pelik lah, setiap kali saya buat event, saya tak pernah kenal siapa yang datang lagi event saya. Yang saya kenal Nurin. Dah nak habis ke ataupun ada satu lagi? Oh, ada satu lagi, Fakrul. Minta maaf Fakrul, saya terlepas pandang Fakrul punya angkat tangan tadi. Silakan Fakrul, sorry. Anis Nurin. Jangan macam mana muncul Anis. Kalau saya boleh cadang bacaan lah berkenaan dengan macam mana personality dikaji dalam Islam pada awal. Dahulu kita bahas berkenaan dengan personality ataupun psikologi dia dalam subjek ethics.
dalam bawah filosofi. So di bawah filosofi ni dia ada pecahan epistemologi apa semua tu. Salah satunya ialah ethics. Dia ada aesthetic ethics semua. So dekat bawah ethics, etika, ada buku yang saya rasa dah mudahkan benda ni, iaitu buku daripada Majid Fakhri. Bukan Fakhri Fazil. Majid Fakhri. Tajuk dia Ethical Theories in Islam. So dia dah bawa macam mana idea Al-Ghazali, idea Ibn Al-Farabi, even dia ada idea pada Ibn Safa, Ikhwanus Safa, Ikhwanus Safa ni dia macam geng, satu geng, tapi cara fikir dia keluarkan macam dokumen. Dia pun ada keluarkan juga macam mana kesan pada geografi, tempat sejuk, tempat sederhana sejuk, tempat panas memberikan kesan pada personality. Tu antara erkan apa? Awal Islam yang pergi agak jauh dalam bidang personality lah. Sebab istilah introvert, extrovert ni dia sebenarnya agak macam moden. Jadi kalau kita pergi ke belakang, kita akan nampak ulama-ulama Islam ni yang berpaksikan kepada epistemologi Islam ni, dia akan bahas banyak dekat etik tu lah. So macam yang ke depan sikit Al-Ghazali, tapi kalau kita pergi kat belakang-belakang tu, kita akan jumpa Ibn Rushd, kita akan jumpa Al-Farabi, Ibn Sina dan sebagainya. Soalan daripada Fakrul. Silakan Fakrul. Minta maaf Fakrul. Soalan saya ringkas je. Saya melihat perbincangan dan saya mendengar dan memahami lah. Perbincangan tentang jarak dan tentang ruang ni, dia sangat berkait dengan distraction. Dia sangat berkait dengan distraction lah. So, distraction ni pada hari ni akan menyebabkan kita tak ada, kita rasa macam kita macam hilang arah. So, bila kita hilang arah, kita macam hilang masa. Kita rasa macam hidup ni macam kecil-kecil. So, bila hidup kecil-kecil, kita rasa macam kita nak betulkan something dalam hidup kita. So, saya percaya saya pun ada rasa begini lah. Dan saya percaya most of us mungkin pernah rasa begini. Dan mungkin tanya-tanya lah, macam mana kita nak start sebenarnya? Which part of dalam hidup kita, apa perkara yang kita kena buat sebenarnya? Kadang-kadang kita tanya, kita kena betulkan apa sebenarnya? Kita kena betulkan diri dulu. Mungkin ada orang pernah kata betulkan solat, tapi what if kalau sebenarnya dia dah baik solat ni, tapi dia tak huru-hara hidup. So, macam mana? Tak boleh payah lagi soalan ni. Tak boleh payah lagi ke? Aduh, orang dah. Terima kasih Fakrul. Saya gurau je Fakrul. Saya ada berkongsi tentang hal ini dekat dalam satu event yang dianjurkan oleh Iman. Fakri ada kat sini. Dah balik dah ke makcik tu? Oh, Assalamualaikum. Jadi dia mungkin akan pernah mendengar apa yang saya pernah kongsikan. Saya pernah berbahas tentang dua tajuk. Distractibility, ketergangguan dalam bahasa Melayu, dan juga mindfulness. Nurin ada, betul lah, Nurin selalu datang. Iaitu mindfulness maksudnya apa ya bahasa Melayu saya guna perkataan mindfulness? Saya dah tak ingat dah. Kesiapsiagaan, something yang macam tu. Okay, so saya tahu, to be honest, the truth is that kita memang hidup dalam the age of distractibility. Dia bukan hanya sekadar distraction, dia adalah distractibility. Bukan gangguan, tapi ketergangguan. Meaning, kita tak boleh stop it from coming. Sebab tu dia jadi ketergangguan. Kita terganggu, bukan bukan kita sendiri yang berada dalam gangguan itu yang kita boleh keluar, tapi kita memang terganggu secara harian dan juga secara default. Kita tak amat sukar untuk kita mengelaknya. Contoh, notification. Macam mana? Paling tidak pun kita boleh ubah mood. Lepas tu kita bangun esok, kita akan buka balik. So, tak mungkin lah. So, ketergangguan itu artinya sesuatu yang lagi parah daripada itu. Dalam Al-Quran, tidak ada perkataan yang membawa definisi ataupun konotasi jelas kepada ketergangguan. Tak ada perkataan itu. Cuma, ada satu istilah yang sangat berkait rapat dengan ketergangguan ini, iaitu ghaflah. Datang daripada perkataan ghafala. Ghafala ini banyak maksud asalnya. Antaranya adalah apabila seseorang berjalan, dalam kepalanya dia tahu dia nak pergi mana, tiba-tiba dia pergi tempat lain. So bila Allah kata ghafilin, merujuk kepada orang yang bukan tak tahu nak pergi mana,
Tapi kadang-kadang dalam perjalanan tu dia boleh pergi melencong tempat lain. So mereka adalah orang yang ghaflah. Cuma apabila datang dalam bentuk dan datang dalam dimensi yang pelbagai, ghaflah juga bermaksud kelalaian, kealpaan. Dan Allah ulang banyak perkataan ghaflah ni dalam Al-Quran. Menariknya, ghaflah ni adalah sebahagian daripada ketergangguan itu. Anis Awatis, dia orang panggil. Nampak saya dah kenal mana Anis. Kenapa? Ada makanan. Okey, nanti ambil kat belakang. So, distraction dan distractibility ni ada di dalam wacana ghaflah. Allah tak menyebut perkataan faktor. Allah tak menyebut tentang ketergangguan, tapi Allah menyebut kesannya kepada diri kita, iaitu kealpaan. Jadi ghaflah tu ada dalam Al-Quran. Tapi apakah jawapan dan jalan keluar yang Tuhan bagi untuk berdepan dengan ghaflah? Perkataannya adalah mindfulness. Tapi tak adalah perkataan mindfulness di dalam Al-Quran. Cuma ada satu perkataan yang sangat berkait rapat, yang diberi nama sebagai zikir. So perkataan zikir bukan bermaksud kita ritual tu, tetapi ia juga bermaksud apa yang kita sedang ingat dan jaga dan adakan dalam kepala kita. The act of remembrance and present and internalization. So that's the word zikir. So dia berbezalah dengan apa yang kita faham kan. So mindfulness is what your mind full of, kan? Apakah yang ada dalam kepala kita? Kemampuan untuk kita memilih dan mengawal dan mengatur apa yang ada dalam kepala kita dan memberikan itu makna adalah mindfulness. Dalam Al-Quran, kemampuan untuk menjadi ada dan mengingat dan present dan hadir adalah zikir. So ini dibahaskan secara semintas lalu sahaja oleh bin Bayah dan juga diungkapkan semula oleh Syekh Hamzah Yusof dalam siri-siri dia. Tapi dia tidak konkret, sebab tak ada siapa yang nak menyambung itu kan. Yalah, siapa nak dengar syarahan 4 jam bin Bayah cakap tentang politik, tiba-tiba saya masuk bab mindfulness kan. Lepas tu Hamzah Yusof cakap balik. Cuma saya ambil dan saya fikir ia sangat-sangat menarik. Jadi dalam keadaan kita nak berdepan dunia dan juga age of distractibility ni, zaman ketergangguan, caranya adalah kita kembalikan diri kita untuk menjadi orang yang paling zikir, orang yang paling mempunyai kesedaran dan juga kemampuan untuk internalization, untuk internalize apa yang kita buat. Dan Al-Ghazali cakap bermulalah ia daripada amalan-amalan kita. Dan inilah sebab kenapa Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin. Kalau kita baca dekat introduction Muqaddimah, Al-Ghazali mengkritik orang-orang yang membawa kertas tu, orang-orang yang hanya sekadar taksub dan juga tempted, terliur dengan apa yang terjelma kosmetik, peragaan. Dia nak mengkritik orang-orang yang hanya tertarik kepada apa yang dia lihat, the tangibility. Dia nak mengkritik cara kita define makna. Dan cara dia adalah kita tengok balik segala amalan kita. Sebab tu Ihya Ulumuddin dia bermula dengan melihat semula apa amalan kita, dan kita mula untuk discover balik kenapa kita ambil wuduk dan sebagainya. Because from that lah kita akan mula untuk mencari makna. Dalam bahasa yang mudah, kita kena memaknai zikir ini dengan amalan-amalan kita. Cara apa yang, kenapa kita solat. Dalam Ihya dia tu cerita macam-macam. Kenapa kita ambil wuduk. Kenapa kita ambil wuduk tu bukanlah kerana kita nak membersihkan tangan kita daripada kotoran, tapi kita nak membersihkan hati kita daripada fikir hal-hal ataupun membiarkan masuknya hal-hal yang menyakiti dan juga yang membuatkan kita lalai daripada Tuhan. Dan konsep kelalaian Al-Ghazali bawa bukanlah kelalaian daripada fikiran, bukanlah kita tak fikir Tuhan, kita fikir Tuhan. Tapi kelalaian yang sebenar yang Al-Ghazali bawa adalah qalbillahi ghafil. Dalam hadis Nabi kan, hati yang lalai. Jadi dia bukan sesuatu yang intelek punya problem. Dia bukanlah intellectual distraction. Dia adalah sesuatu yang more kepada spiritual. Dan masalah spiritual ni adalah sesuatu yang sangat sukar untuk kita sedari. Cara untuk kita tengok balik amalan kita, ini yang menarik, kata Al-Ghazali, adalah dengan cara untuk kita memaknai semula every single thing yang kita buat. Sama, contohnya Hamzah Yusof bagi contoh yang mudah, sama macam kita naik kenderaan, kereta pergi ke kerja. Yang paling zikir, yang paling power, ada mindfulness yang paling power bila hari pertama kita pergi kerja tu. Kat mana traffic light, kat mana nak parking, nampak landmark ni, kita corner kat sini, corner kat sini. How mindful we are dengan keadaan itu.
Tambah-tambah orang yang baru naik kereta, baru beli Myvi, baru dapat lesen. Dia tahu semua betul. Dia akan berjaga-jaga. That moment. Bayangkan itu boleh kita buat dalam ibadah kita. Itulah kata Al-Ghazali. So kalau tanya saya, jawapan saya hanyalah apa yang boleh diungkapkan semula oleh apa yang ditulis oleh Al-Ghazali, iaitu kembali merenungi makna-makna yang kita buat tu. Ada banyak sebab. Contoh saya, baru ni saya duduk tengah sonok membaca ihya tu, saya ada part yang Al-Ghazali sebut pasal solat tu kan, saya sendiri yang suka menyambung suka hati saya kan. Rupanya bila kita sebut dalam tahiyat akhir kan, Assalamualaikum ayuhan nabi, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, Assalamu alaina wa ala ibadillah solihin kan. It's an interaction of peace. To get peace, you need to give peace. That's interaction. Dia ada act of giving and getting something. So untuk kita berjaya, untuk kita faham makna solat tu, the end of solat tu adalah kita kena bertukar keamanan itu dengan orang lain. Kita menyampaikan keamanan itu kepada Nabi dan kita menerima keamanan itu kepada diri kita dan juga kepada orang-orang soleh. Dengan memahami konsep keamanan dan bertukar keamanan, barulah kita akan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Just that, saya fikir la ilaha illallah, aku 31 tahun semayang baru faham. Baru faham kenapa tahiyat tu dibunyinya begitu. Jadi saya pun fikir, ya Allah, betapa lalainya lah selama ini kita hanya sekadar melakukan rutin. Tapi that notion, that meaning, interaction of peace, dia tak cerita lagi lah, jenuh lah panjang pula, tak balik lah esok kan. Ya, silakan puan. Sorry, last year sebab memandangkan Brother Hafizul sebut pasal solat. Saya malu lah cakap, tapi sebab tutup muka tak malu lah. Tak apa. Sebab orang macam saya makan ubat yang sangat banyak. So, macam saya 2,100 mg every day. Cakap muka lah mengaji lah. Tak ada. Sorry. Distracted. Tak apa puan, cakap apa yang selesa bagi puan. So saya kena makan pukul 5 hingga 6 petang dan berkaitan dengan solat, Ustaz kan cakap solat tu wajib yang kena buat on time dan kalau you tertinggal solat you dosa besar kan. Saya ni confirm kalau saya makan ni memang saya takkan datang kat sini, saya akan tertidur. Tapi saya terpaksa tak makan ubat, saya akan makan lambat. Tapi confirm subuh saya 200% saya tak sempat nak bangun, akan bangun pukul 10 ke 9 kan situ. So, Side effect ubat. Memang dia lama dia punya tidur tu. Sebab saya kena makan 5 hingga 6 petang, tak boleh lebih masa. So orang-orang macam saya yang mental health disorder ni, apakah sebagai orang yang ada dalam agama nak cakap dengan kami ni yang solat yang tak betul sangat lah. So macam mana you address us? Wow, tak ada lagi payah ke soalan ni. Saya mungkin sambung sikit, kemudian saya akhirkan, kemudian saya serahkan kepada Imran sebelum saya rampas stage ni. Saya selalu memandang orang-orang yang bergelut dengan sesuatu pandangan yang saya fikir kadang-kadang mereka lagi bermakna ibadah itu daripada kita. Contoh macam tadi puan cerita dekat saya, dia kena makan ubat dan dia kena bangun. Saya jumpa orang yang sama makan 2,000 lebih mg satu hari, tapi bukan orang Islam. So kalau dia makan 2,000 mg satu hari, dia akan ketiduran 12 jam keesokannya sampai petang. Bayangkan dia akan ketiduran 12 jam sampai petang. Sebenarnya itu side effect yang sepatutnya buat. Kata doktor, kebanyakan yang side effect adalah sebegitulah. Cuma apabila kita makan ubat dan kita bergelut untuk bangun subuh kita sangat berbeza dengan orang lain. Saya bangun subuh sekadar untuk menunaikan kewajipan sebagai seorang Muslim. Saya tak nak rasa berdosa. Tapi orang-orang yang bergelut makan ubat, mereka bangun subuh dan solat subuh kerana itulah satu-satunya tujuan untuk mereka bangun. So dia subuh jadi sangat berbeza dengan kita. Subuh dia lagi bermakna daripada kita, sebab subuh dia adalah tujuan hidup dia. Kalau dia tak bangun subuh, macam mana mungkin dia nak teruskan hidup dia? Nampak tak Tuhan mencatur takdir itu bagaimana? Orang yang diuji dengan sebegini, makna pada ibadah itu lagi berbeza daripada kita. Kita mungkin, yalah kita solat sebab kita tak nak jadi
orang Islam yang tak menunaikan rukun dan sebagainya kan. Tapi orang sebegini mereka struggle untuk solat. Takkan solat mereka sama macam solat kita? Makna dan value solat itu yang saya maksudkan. Bahkan nilai solat itu yang mereka persembahkan dengan penuh pergelutan, dengan penuh usaha, dengan nak berusaha bangun, nak solat juga, nak jumpa Tuhan, yang mereka sampaikan kepada Tuhan itu. Dan solat 2 rakaat yang sama yang kita sampaikan kepada Tuhan, sampaikah ia di dalam package yang sama? Tak sama. Dan daripada setiap pergulutan itulah yang Tuhan nak. Package kebaikan yang kita buat, amalan kita buat tu tak sama. Packaging tu tak sama, saya istilahkan begitu. Walaupun produk yang sama, tapi packaging itu beza, mungkin lain, harga yang sama mungkin, tapi sampai kepada Tuhan sudah tentulah nilai yang berbeza daripada kita semua. Saya fikir itu adalah, saya harap membantu puan, dan itu adalah kata akhir daripada saya. Terima kasih sangat atas kehadiran tuan-tuan dan puan semua. Tolong makan, tolong enjoy the food and the drinks, tolong minum, jangan dahaga, dan tolong mengambil jarak dan ruang jika perlu. Itu kata-kata terakhir dari saya. Terima kasih. Saya serah kata-kata terakhir daripada Imran, insyaAllah. Sebelum saya tutup, saya mungkin nak respon sikit daripada puan punya soalan. Baru ni saya dengan Fakrul pergi ke sekolah. Sekolah apa? Oh, tak ingat sekolah. Tapi dekat Johor Bahru. Apa nama dia? Pendidikan khas, tapi kami bersama dengan guru-guru. Guru-guru je, bukan dengan pelajar. Jadi antara concern guru-guru ni, banyak soalan yang kami terima. Tapi salah satunya ialah, sah ke tak solat anak murid kami yang solat dengan bahasa isyarat ni? Pergerakan lebih 3 kali agaknya ni. Dah banyak kali dah ni. So banyak concern dia. Lepas tu saya katalah, sah. Sebab dia basic dia macam ni, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah pada kadar kemampuan kamu itu. Sebab tu pada salat tu dia ada waktu kalau tak mampu kita duduk, kalau tak mampu kita baring dan sebagainya. Jadi bagi orang yang dia tak mampu bercakap dan bahasa bercakap dia ialah dengan tangan, maka dia tidak termasuk dalam topik perbincangan tangan itu bergerak 3 kali. Sebab pasal 3 kali tu dia isu kelalaian, isu kita tak fokus dalam solat. Tapi bila orang tu dalam memang bahasa dia lah isyarat, memang bercakap dengan tangan, maka itu bukan benda yang mengganggu dia, bukan benda yang masuk dalam topik lebih 3 kali, itu dia benda lain. Tapi banyak juga soalan yang kami terima yang menjadi concern kepada mereka, termasuk soalan-soalan yang macam, kalau anak murid kami ada yang bersekedudukan, tu ada istilah saya, bersekedudukan. Tapi sebab dia tak faham, kami dah cuba cakap dalam bahasa isyarat tapi dia tak clear benda tu. Kalau dia keluar, lepas kami dah cuba sampaikan dan dia keluar, dia masih teruskan, macam mana nasib kami? Kami kena soal macam mana nanti? Kami pegang tanggungjawab yang besar. Jadi orang yang kadang-kadang deal dengan masalah-masalah ni, mental ke, kurang upaya ke, kelainan upaya dan pelbagai benda ni, dia ada satu bahagian yang saya mula untuk memikirkan dia istimewa sangatlah untuk kita fikirkan. Sebab mereka punya concern dia lain dengan kita. Kita kadang-kadang concern kita bukan pasal solat tu, sebab solat tak ada halangan. Tapi concern mereka pasal solat tu, sebab mereka ada terhalang dengan benda tu. Tapi untuk menjawab, kalau let's say ada orang tanya, ni bukan fatwa kan, pasal nak kena solat pukul 10 ke apa, ni boleh bincang dengan Fakhri. Kita boleh bincang benda tu. Fakhri pun usul fiqh. So sebab kita kena cuba untuk seimbangkan, sebab dia ada pertembungan dekat sini antara hak manusia dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hak manusia dia perlu dipenuhi juga, iaitu makan ubat sebab nak bagi sihat. Sebab bila contohnya let's say ada masalah-masalah yang kadang-kadang datang daripada bila kita tidak makan ubat, maka dia akan dimanifestasikan dengan mungkin karakter ataupun sikap yang kadang-kadang akan beri kesan kepada orang lain. Jadi macam ubat tu penting juga, tapi dalam masa sama ada hak Allah yang kita perlu penuhi. Jadi dia ada pertembungan kat situ yang kita kena isi, dua-dua kena isi. Jadi macam mana ruang solat ni, saya rasa mungkin yang ni saya tak ada fatwa lah. Cuma yang ni dia kena bincang secara jujur dengan, mungkin kalau boleh bincang dengan Fakhri sebab dia memang dalam bidang ni, untuk dia dapatkan jawapan yang realistik lah berkaitan dengan benda ni. Sebab ramai je kawan-kawan kita yang nak tahu pasal benda ni. Jadi saya rasa macam keperluan juga untuk orang datang dan mengisi dan menjawab persoalan-persoalan macam ni lah yang realistik. Dia bukan hanya
kita dalam sifat memujuk dan menyokong, tetapi dia juga datang dari sudut alternatif yang mereka perlu lakukan. Dan sebagai penutup, saya harap perbualan kita hari ini berkenaan dengan ruang, jarak, dan kemudian kita bawa kepada distraction. Banyak, dia macam kesana, kesini, banyak sangat. Saya harap dia tidak hanya menjadi perbualan yang kosong, yang hanya syarat dengan fakta dan jargon dan kata-kata baru dan cerita-cerita baru, tetapi kosong daripada refleksi diri sendiri dan refleksi kepada masyarakat. Saya rasa ruang yang paling penting selepas kita datang dalam satu ruang yang kita boleh berbual, bercakap banyak benda, mula memikirkan banyak benda, ialah refleksi yang kita kena ada waktu kita pulang, dan mula untuk memikirkan apa yang sebenarnya selama ini aku lalui, apa makna semua ini, dan apa yang sepatutnya kita beri ruang, ruang-ruang apa yang selama ini aku telah tolak dari orang. Islam sangat mengajar untuk memberi ruang dan menghormati ruang. Bahkan surah Al-Hujurat sendiri yang bertajuk bilik-bilik itu sendiri kan, cerita pasal akhlak tau. Waktu saya cerita dengan budak-budak, saya suka cerita dengan budak-budak benda yang orang rasa macam, kenapa cerita dengan budak-budak, tak ke berat sangat? Tak, dia tak berat. Dia benda tu boleh terima sebenarnya. Kita yang jarang menerima berat daripada kecil, sebab tu bila dah besar kita rasa benda tu berat. Jadi bila saya cerita dengan adik-adik ni, saya cakap, kenapa Al-Hujurat cerita pasal bilik-bilik, tapi dalam tu cerita pasal akhlak? Sebab Hujurat tu sendiri, kata Ar-Raghib Al-Isfahani, akar dia ialah benda yang firm, yang menutupi, yang memelihara. Sebab tu daripada perkataan ni juga kita ada surah Al-Hijr yang bermaksud kawasan batu-batuan, sebab dia memelihara sesuatu. Dan kata Al-Mubarrad, satu ulama bahasa juga, dia kata kalau kita ada bayi perempuan, bukan saya lah yang ada rahim, tapi ada orang yang ada rahim, di dalamnya ada bayi, so kita boleh panggil benda tu sebagai hijr, sebab dia dipelihara dekat dalam. Jadi bilik itu sendiri ialah ruang selamat, yang mana Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 4, alladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Orang-orang yang memanggilmu daripada luar bilik ialah orang-orang yang tak ada common sense, yang tak boleh fikir. Daripada ayat ni sebenarnya nak cerita pasal, antara tafsir dia lah nak cerita pasal orang Badui duk panggil Nabi. Tapi refleksi pada benda ni ialah orang yang tak hormat ruang peribadi orang lain, ruang selamat orang lain. Termasuk kita ada ruang selamat kita. Sebab tu dalam surah yang sama sebut jangan mengata orang, jangan cari aib orang, jangan buka kesalahan orang, jangan panggil dengan alqab, iaitu gelaran-gelaran yang orang tak suka. Ini semua ialah berkaitan dengan kita tak bagi ruang dekat orang lain untuk dia nak jadi apa yang dia nak jadi. Cakap sikit kita terus judge dia, dia buat sikit kita terus skat, kata alang kau. Kita tak bagi ruang selamat untuk dia, kita tak meraihkan ruang untuk dia, dan kita tidak memberikan dia satu bahagian untuk dia rasa dia ada makna yang dia boleh ada dalam diri dia. Menyebabkan akhirnya dia akan define diri dia dengan benda yang teruk. Nabi hilang banyak benda, Nabi kena reject banyak benda, tapi kenapa akhirnya Nabi tak pernah define diri dia sebagai gagalis? Nabi sentiasa bagi ruang kepada diri sendiri untuk lihat balik semua benda ni, dan Nabi ada kefahaman yang sangat baik kepada takdir itu, bagaimana dia bekerja. Sebab tu akhirnya dia akan nampak balik semua tu, dia ada refleksi dan ruang yang mendalam. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita ada makna yang kita dapat. Saya tak tahu berapa banyak yang kita dapat. Dia kadang-kadang bukan berkaitan berapa banyak yang kita dapat, tapi berapa dalam dia memberi kesan kepada kita. Dan mudah-mudahan ia membangunkan apa-apa yang tersisa dalam diri kita, membangunkan dan menumbuhkan, menjadikan kita orang yang lebih baik daripada banyak hal. Belajar memberikan ruang kepada orang lain, belajar untuk memberikan ruang kepada diri sendiri. Termasuk dalam ibadah kita bagi ruang untuk kita ada pace ibadah yang tersendiri. Jangan kita cuba untuk compare dengan orang lain. Sahabat sendiri pun dia compare dengan sahabat lain pasal tak boleh menyumbang. Dalam hadis 40 dia sebut dhahaba ahli duthur bil ujur. Habislah orang-orang kaya ni, dia dah bawa semua pahala dah pergi. Dia kata yusalluna kama nusalli. Dia orang dah solat macam kami solat. Dia orang dah puasa macam kami puasa, tapi dia orang ada lebihan harta, dia orang boleh sumbang, aku tak ada apa. Nabi kata apa? Bukankah Allah dah jadikan dekat tangan kamu sesuatu yang kamu boleh usahakan sendiri? Nabi kata jangan compare. Apa yang kamu dapat tu sebenarnya itu yang boleh kamu lakukan. Jadi Nabi buka pada cara fikir sahabat, sedekah tu bukan hanya bagi duit.
wa kullu tasbihatin sadaqah. Kamu cakap tasbih, kamu bertasbih itu sedekah juga. Sedekah tu essence dia ialah kita memberi yang terbaik. Kalau kita ada ruang waktu, antara cara kita nak beri yang terbaik ialah kita lakukan refleksi diri, kita zikir, tu cara kita bagi ruang pada diri kita. Dan termasuk juga bila kita elakkan jalan raya daripada barang, itu pun Nabi kata tu satu sedekah. Sebab apa? Kita bagi ruang, kita bagi yang terbaik apa yang kita mampu. Senyum pun sedekah, sebab kita cuba untuk, yalah, kadang-kadang sunyi, sepi, kemudian kita senyum, lalu suasana pun kembali macam sedikit demi sedikit semuanya macam mula senyum. Senyum. Dan jadi macam kita cuba bagi yang terbaik dan kita memberi ruang kepada orang lain untuk dapat kebaikan tu juga. Itu sedekah. Jadi beri ruang untuk ada pace dalam ibadah masing-masing. Macam sahabat dapat ruang, kita juga kena bagi ruang kepada orang lain dan bagi ruang kepada diri sendiri. Saya dah bawa buku saya, promote sikit. Bagi siapa yang belum dapatkan, boleh dapatkan. Bawa 2 buku saya, iaitu Berdamai dengan Ketidakpastian. Yang pertama buku saya ialah Mendakap Kesedihan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini bermakna dan memberikan kebaikan kepada kita semua. Moga Allah ampunkan dosa saya, moga Allah ampunkan dosa kita semua di atas kesilapan dan ketelanjuran dalam bercakap. Kalau ada hati-hati yang terluka daripada bicara-bicara ini, moga dimaafkan. Kalau tak mampu untuk maafkan, kita jumpalah, kita bual. Jadi tak apalah, mungkin ada harga yang harus dibayar, tapi tidak mengapa, itulah nilai satu konflik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.